Boleh? Suara saya okey? Ya. Dengar tak suara saya? Suara saya okey tak? Ada yang boleh bagi komen sikit? Okey audio jelas jelas. Alright. Saya tengok chat dengar dengan jelas. Okey, alright tu. Terima kasih kawan-kawan yang respon tentang suara, sebab ini di antara halangan kita lah bila kita berkongsi dengan live ni, kadang-kadang line yang tak cantik tu dia mengganggu. Okey, tak apa. Baik, terima kasih ucapkan kepada JKM Negeri Kelantan kerana sudi sekali lagi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu, berkongsi sedikit pengalaman. Saya tidak berhajat untuk mengajar tuan-tuan puan-puan, tetapi saya nak berkongsi ilmu pengalaman yang saya ada supaya dia dapat mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan juga saya lah. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini ataupun slot perkongsian pada kali ini adalah pemantapan personel, membentuk personel, pemantapan personel membentuk kenderi positif. So dekat sini kita boleh tengok, satu, kita nak memantapkan personel kita. Yang kedua, apa tujuan kita nak memantapkan personel ni? Sebab kita nak melahirkan kenderi yang positif. Baik, kalau sebut dari segi psikologinya, dia ada 3 perkara asas yang kita kena lihat dan kita perlu tengok. Yang pertama sekali, dari segi pemikiran, mental kita. So, siapa saja kita, bekerja di lapangan mana, jawatan apa, duduk di tempat mana pun, pemikiran kita, mental kita mesti positif. Katalah kita ni bekerja sebagai seorang kerani. So kita punya pemikiran mesti cantik, mesti okey, mesti bagus dari segi bagaimana menjadi seorang kerani yang bagus. Saya buka saya punya earphone sebab saya dengar suara saya sendiri, dia mengganggu. Still okey lagi kan? Maksudnya masih dengar lagi kan? Boleh okey je lah, cantik. Alright. Okey. So dari segi pemikiran ni bukan bermaksud kita mesti belajar ataupun dapat degree, dapat master, dapat PhD, tak. Apa yang dimaksudkan dengan pemantapan personel dari segi pemikiran ni, kerja yang kita buat sekarang ni. Contohnya macam sekarang ni saya sedang menyampaikan ilmu pada tuan-tuan. Pada siri yang pertama ataupun masa perkongsian pertama dulu memang saya ada masalah sikit. Masalah dari segi kelewatan masa, nak setting tempat dan sebagainya. Jadi untuk kali yang kedua ni saya cuba jadi ataupun saya cuba menyediakan diri saya dengan lebih baik lagi. So pemikiran saya kena pastikan lebih baik daripada yang sebelum ni. So yang pertama sekali, pembentukan personel ni, benda yang perlu dibentuk adalah pemikiran kita. Bagaimana kita melihat sesuatu perkara, bagaimana kita melihat sesuatu benda, berdasarkan apa yang kita mahu lihat. Kita jangan lihat berdasarkan apa yang orang lain mahu lihat. Kita kena tengok dari segi pemikiran kita apa yang kita nak lihat. Okey? Itu dah pertama sekali dari segi pemikiran. Mahu tak mahu, pergi ke mana saja, siapa pun penceramahnya, siapa pun orang yang akan berkongsi, sama ada motivator ke, kaunselor ke, guru ke, ibu ke, bapa ke, bila kita berkongsi tentang pembentukan personel ni, benda yang pertama adalah pemikiran kita. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita mahukan, apa yang kita nakkan berdasarkan pemikiran kita. Sebab tu kena bina. Kebanyakannya sebab tu orang selalu sebut fikir yang positif, fikir yang baik-baik. Bila kita fikir yang baik-baik ni akan datang kepada kita. Baik, itu dari segi pemikiran.
tuan-tuan, saya nak jelas tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, anggota ataupun pegawai kaki tangan di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, saya ingin berkongsi satu perkara yang sangat-sangat penting bahawa dekat sini jangan salah faham. Bila sebut pasal pemikiran, maksudnya orang yang tidak mempunyai diploma, degree, master, PhD ni maksudnya dia adalah orang yang berfikiran low ataupun low class punya pemikiran. Tak. Pemikiran yang dimaksudkan dalam pembentukan ataupun pemantapan personel ni adalah pemikiran yang positif, berdaya saing, ingin bekerjasama, ingin membantu, ingin melaksanakan, ingin belajar. Pemikiran itu yang kita nak sebenarnya. Contohnya kita dah bekerja sebagai seorang kerani mungkin 10 hingga 15 tahun. Adakah kita jadi kerani 15 tahun sekarang dengan 15 tahun yang sebelumnya masih sama lagi? Cara kerja kita, cara pemikiran kita, cara tindak kita, surat menyurat kita, susun atur kerja kita. Kalau sama lagi maksudnya pembentukan atau pemantapan personel kita tu belum membentukkan diri yang positif. Masih ada kekurangan di sana dan di sini. So itulah fikiran yang saya maksudkan, pemikiran yang saya maksudkan. Jangan salah faham, saya ni tak belajar tinggi. Tuan Haji, saya ni belajar SPM je. Saya ni belajar sampai diploma je. Macam mana nak ada pemikiran yang bagus? Macam mana pemantapan? Tak. Maksud pemantapan personel dari segi pemikiran ni adalah bagaimana kita melihat sesuatu tu dengan keadaan yang positif, dengan yang lebih baik. Okey? Kedua, dalam segi pembentukan personel ni adalah berkaitan dengan emosi. Berkaitan dengan emosi. So, apa yang dimaksudkan dengan emosi ni adalah perasaan kita lah. Perasaan kita. Contohnya, bila pagi ni ada kursus online. Bagus tuan-tuan. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kelantan ni di antara saya rasa agensi yang aktif walaupun dalam keadaan COVID-19 ni, dalam keadaan sekarang ni terganggu banyak perkara, urusan-urusan seharian kita terganggu, tetapi usaha untuk mendapatkan ilmu ni diteruskan. Dr. Yuni menguruskan bagaimana nak menchannelkan, nak mengarahkan tuan-tuan untuk masih lagi boleh mendapat ilmu. Ini satu perkara yang sepatutnya dicontohi dan perkara yang sepatutnya diberi penghargaan dan juga kredit lah untuk Dr. Yuni dan juga tim Puan Zawana dan sebagainya yang menguruskan input-input seperti ini. Tidaklah kita tunggu dan lihat. Dalam menyediakan program seperti ini, tak perlu nak sampai orang ada PhD, tak perlu nak tunggu sampai orang ada master, tak perlu nak tunggu sampai orang ada degree, tak. Selagi orang tu ada pemikiran yang positif, dia nampak ada ruang dan ada peluang, dia nak berkongsi, dia boleh berkongsi. Jadi bila dengan kesempatan itulah dia mengorak langkah dan dia menyediakan. Dan saya pun rasa seronok lah. Kita tak perlu bergerak dengan mengeluarkan masa kita, korbankan masa kita untuk sampai ke negeri Kelantan untuk jumpa dengan tuan-tuan. Secara online saja pun kita boleh menyampaikan ilmu. Dan saya bersetuju untuk menyampaikan ilmu ni sebab mengambil semangat sampaikan walaupun satu ayat. Jadi dengan sebabkan semangat sampaikan satu ayat itulah saya sudi nak berkongsi dengan tuan-tuan. Saya sudi nak menyampaikan. Jadi atas pemikiran itu kita dapat bergerak, kita dapat membantu, kita dapat menguruskan dengan lebih baik. Jadi sebab itulah pentingnya bila kita faham tentang hubungan antara personel dengan pembentukan diri itu, jadi mudah untuk kita. Jadi mudah untuk kita. So kita faham, kita tahu. So pemantapan personel yang pertama tadi saya sebut dari segi pemikiran kita. Dari segi pemikiran. So kita kena pastikan pemikiran kita sentiasa positif. Bukannya bagus untuk kita terus tambah ilmu. Contohnya kita ada diploma sekarang ni, kita nak upgrade kita buat degree, kita nak upgrade diri kita buat master, kita nak upgrade diri kita buat PhD. Betul. Tetapi itu bukan semata-mata yang dimaksudkan dengan pemantapan personel. Pemantapan personel ni orang yang faham, dia akan mudahkan kerja-kerja seharian dia. Kalau dia sebagai seorang ibu, bagaimana dia nak uruskan tanggungjawab dan jawatan dia, amanah yang diberikan kepada dia sebagai seorang ibu tu, bila dia balik kat rumah, dia menjadi seorang ibu yang makin lama makin bagus, makin lama makin baik. Kalau dia seorang kerani,
dah 15 tahun dia berkhidmat dalam kerajaan, so dia ada pemikiran yang sentiasa nak mantapkan dari segi pemikiran. Kalau dulu mungkin bila dia buat kerja ada perkara-perkara yang terlepas pandang, tertinggal, lepas tu dia upgrade diri dia, dia buat satu checklist. Dengan hanya buat satu surat tu ada checklist, ada susun atur dia, kan? So itulah salah satu yang disebut adalah pemantapan personal dari segi pemikiran. Yang kedua, emosi. Dari segi emosi. Biasanya emosi ni biasa orang akan kaitkan dengan kematangan. Dan ramai orang salah faham bila sebut pasal kematangan ni dari segi umur. Dari segi umur. Memang betul. Memang betul makin lama kita ni makin berusia. Tetapi belum tentu makin lama kita makin matang. Belum tentu. Sebab kematangan ni adalah bagaimana seseorang menempuhi sesuatu jalan, laluan yang mereka boleh keluar daripada laluan tu dengan jayanya. Macam contohnya bukan senang tuan-tuan. Cuba tuan-tuan kira. Tarikh mula tuan-tuan masuk. Lepas tu tuan-tuan kira berapa lama lagi tuan-tuan nak bersara. Kalau tuan-tuan ada 25 tahun, 30 tahun, 34 tahun, itu adalah tempoh yang lama lagi. Tuan-tuan nak sampai ke tahap tuan-tuan nak keluar daripada pintu bekerja sebagai kaki tangan kerajaan ni, pintunya adalah persaraan lah. Pintunya persaraan. Pintu-pintu lain ada juga, pintu kematian. Itu pintu juga kan, tapi itu takdir yang Allah nak tentukan, kita tak boleh jamin. Tapi benda yang kita boleh agak, yang kita boleh ukur, yang kita boleh sedia adalah pintu persaraan, kan? So keluar daripada pintu persaraan ni adalah satu persediaan yang kita kena buat sekarang. Bukannya lagi seminggu kita nak bersara baru kita prepare macam mana nak bersara. So sebenarnya apa yang tuan-tuan tuai, apa yang tuan-tuan ambil masa tuan-tuan bersara nanti adalah apa hasil daripada tuan-tuan bekerja sekarang. Kalau kita bekerja dalam keadaan yang baik, kita ambil setiap apa itu satu pengalaman. Nanti saya akan kongsikan 3P, 3P dalam kehidupan kita. Saya catat dulu sebelum saya terlupa. 3P dalam kehidupan kita. Alright. Yang emosi ni sangat-sangat penting. Sebab bila biasanya orang akan kaitkan dengan masalah pemikiran dan emosi. Biasanya kita ni macam saya yang belajar berkaitan dengan psikologi ni, bila kita faham sebenarnya kehidupan ni apa yang kita nak kena uruskan adalah pemikiran kita, jadi mudah untuk kita. So bila kita uruskan pemikiran kita, bila bangun pagi, sebab tu saya selalu kongsi. Kalau saya buat live pun saya akan kongsi benda ni. Sebab apa? Bila kita bangun pagi, tolong pilih satu perkataan yang positif untuk diri kita. Satu perkataan positif. Tak kisahlah apa-apa. Mungkin ceria, seronok, semangat, apa-apa saja yang berkaitan dengan positif. Tolong pilih. Sebab tuan-tuan, kajian menunjukkan otak kita ni sangat miracle tau. Sangat ajaib, sangat subhanallah lah. Allah jadikan otak kita ni sangat hebat. Otak kita ni dia akan capture perkataan. Dan dia akan hantar perkataan tu kepada emosi kita. Contohnya malas. Malas. So bila kita dah sebut perkataan malas, otak ni dia akan capture, dia akan ambil, dia akan gambar, dia akan snap malas tu. Pemikiran kita akan membawa diri kita ni keseluruhannya kepada maksud malas. Malas ni biasa orang akan kaitkan dengan letih, tak suka, tak seronok, tak happy. Itulah yang dimaksudkan dengan malas. Jadi sebab tu kita kena faham bahawa bila sebut perkataan negatif, dia akan merosakkan keseluruh dari segi fizikal kita dan juga emosi kita. Sebab tu biasanya kita jumpa motivator ataupun penceramah, kan? Orang yang suka berkongsi berkaitan motivasi, ustaz-ustaz ke apa ke, dia suruh kita fikir yang baik-baik. Sebab memikir benda yang baik ni adalah sangat penting. Sangat-sangat penting. Alright. So bila kita fikir yang baik, automatik dia akan hantar saluran itu kepada emosi kita. Emosi kita akan bertindak berdasarkan apa yang kita fikir. Okay. So lepas habis emosi tu, automatik fizikal kita, tingkah laku kita, behavior kita tak perlu kita risau dah. Tak perlu kita risau. Dia akan bertindak dengan apa yang kita fikir, apa yang kita rasa. Contohnya lah hari ni telah dijanjikan oleh Dr. Yuni tadi, kita akan ada live.
Lebih kurang pukul 10.30 sampai pukul 12.30. Kita dah set dalam pemikiran kita. Kalau tuan-tuan rasa live ini benda yang menyeronokkan, mendapatkan ilmu ni satu benda yang menyeronokkan, automatik physical you akan ready, physical you akan sentiasa tunggu, physical you akan sentiasa sabar. Rakan-rakan kita yang lain kat sana, walaupun ada gangguan apa-apa, cuba sedaya upaya untuk terus kekal dengar saya punya perkongsian ni. Tapi kalau pemikiran kita dah setting, alah, malah lah, letih lah, susah lah, leceh lah, inilah, kacau data lah, habislah aku punya data lah, apalah, itulah, inilah. So apa yang menyebabkan ni, nanti hati kita tak gembira. Bila hati kita tak gembira, so tingkah laku kita apa? Kalau boleh ada ruang nak larikan diri, kita akan larikan diri. Dalam pemikiran kita, janji cukup ada satu kursus hari ni, janji dapat sijil. So kalau itu yang kita fikirkan, maka itulah yang kita akan dapat. Tapi kalau kita usaha untuk terus kekal, pemikiran kita positif, emosi kita seronok, kita akan berjaya mengawal tingkah laku kita. So 3 benda. Permulaan untuk memantapkan personel. 3 benda. Tak ada benda lain lah. Pemikiran, emosi, tingkah laku. Dan jangan risau pasal tingkah laku, sebab bila baik kita fikir, insya-Allah seronok hati kita, insya-Allah tingkah laku kita akan bergerak dengan lebih baik. So ini sangat-sangat penting. Jangan lupa dan jangan kita tinggalkan. Jangan kita sia-siakan. Sebab ini adalah benda yang sangat mustahak. Baik, bila kita sebut pasal personel, apa yang disebutkan dengan personel ni? Dia adalah individu, perseorangan atau peribadi. So diri kita lah. Dan memang saya yakin dan percaya, sebelum sesuatu perhubungan, sebelum sesuatu organisasi, sebelum satu kelompok, sebelum satu kumpulan dibentuk, dia datang daripada individu kita sendiri. Sebab itulah sekarang ni, contohnya tuan-tuan sekarang ni berada di organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan. Kita membawa nama JKM Negeri Kelantan. Tapi kita kena sedar bahawa dalam JKM Negeri Kelantan tu ada individu-individu yang mungkin sederhana, mungkin biasa, mungkin hebat. So individu-individu ni lah yang sebenarnya mencorakkan organisasi kita bila kita bergabung. Jadi sebab itu pembentukan personel ni memang sangat penting. Ramai orang hari ni dia memberi fokus kepada pembentukan team building keseluruhan. Tapi sebenarnya team building ni datang daripada pembentukan individu, pembentukan perseorangan. Sebab saya dengan tuan-tuan ni berbeza, tuan. Walaupun mungkin ada yang sama jantina dengan saya, lelaki dengan lelaki, tapi pengalaman yang saya lalui, kelas yang saya pergi, orang yang saya jumpa, interaksi saya dengan orang lain, kerja yang saya buat, keseronokan saya lalui, mak bapak saya didik macam mana, itu semua membentuk siapa diri saya hari ini. Sama juga dengan tuan-tuan. Tapi kita tak boleh salahkan pembentukan persekitaran yang lain. Pernah dengar tak pepatah ataupun kata punjangga yang menyebut jika dilahirkan miskin itu takdir. Jika dilahirkan miskin itu takdir. Lahir-lahir pun miskin. Nak buat macam mana kan? Mak ayah kita mungkin miskin, abang kakak kita miskin, mak ayah kita miskin, adik-beradik kita miskin. So bila kita lahir-lahir memang kita dalam keadaan kemiskinan. So dalam keadaan tu kita boleh sebut lahir dalam keadaan itu, lahir itu takdir. Takdir yang menyebabkan kita miskin. Tetapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu bukan takdir lah. Itu mungkin kerugian, itu mungkin penyesalan. Contohnya kita lahir-lahir mungkin kita bodoh. Kita bodoh lah. Bahasa kasar dia bodoh. Kita tak bijak, kita tak pandai. Kita lahir-lahir, kita ni tak bijak. Mungkin kita dah lahir daripada mungkin kelompok yang kurang kebijaksanaan kan. Tapi tak apalah. Kalau kita lahir dalam keadaan macam tu, itu takdir. Tapi kalau kita mati pun dalam keadaan bodoh, itu bukan takdir dah tu. Itu orang boleh katakan dalam bahasa kasarnya, itu memang bodoh sangat lah tu. Maksudnya dah lahir kita bodoh, mati pun kita bodoh. Teruk sangatlah kita ni, memang bodoh sangat. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubahnya. So kita ada ruang. Allah bagi kita masa, Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita tempat untuk kita mengubah diri kita.
So bila melakukan perubahan ni, ini satu benda yang sangat membimbangkan bila kita dalam pembentukan personel ni, dalam membentuk kendiri yang positif ni, apabila kita membandingkan diri kita dan orang lain dan kita nak berubah disebabkan orang lain. Ataupun kita nak berubah, nak jadi macam orang lain. Tak boleh. Hijrah, ni kita nak masuk awal Muharram kan. InsyaAllah pada hari ini kita akan berdoa penutup tahun. Lepas maghrib nanti kita akan berdoa awal tahun. Oh, cantik betul tarikh hari ini. Memang sesuai untuk kita buat anjakan kendiri kita ataupun membuat anjakan peribadi kita untuk jadi 1441 Hijrah. Kita nak tutup dengan benda yang baik. Kita nak buka 1442 Hijrah dengan suasana yang sangat baik. Hebat tuan-tuan, hebat. Kalau tuan-tuan perempuan ada kelapangan, besok kita boleh berpuasa, puasa sunat awal Muharram. Dan Allah janjikan bagi mereka yang rajin berpuasa, ada satu pintu yang Allah sediakan untuk kita yang rajin berpuasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat, iaitu pintu Ar-Rayyan. Ada 8 pintu syurga. Allah sediakan satu pintu khas untuk laluan bagi hamba-hambanya yang rajin berpuasa. Tapi kalau besok dah ada program lain, tak apalah. Jangan disebabkan kita nak itu mengganggu benda-benda lain, tak apalah. Tapi kalau tak ada apa-apa, besok tuan-tuan nak puasa, puasa. Sebab Allah janjikan satu pintu untuk kita yang rajin berpuasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat, iaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu syurga ni ada 8. Tapi saya tak nak kongsi yang itu. Tapi salah satu pintu yang Allah sediakan adalah pintu Ar-Rayyan. So hari ini penutup 1441 Hijrah. Kita nak berhijrah ke arah yang lebih baik. Biasanya kita akan dengarlah orang nyanyi satu Muharram detik permulaan. Saya boleh nyanyi yang tu je. Tak pandai nyanyi banyak-banyak nanti takut hujan, nanti huru-hara lain pun tak ada nanti kan. So setiap tahun kita akan nyanyi lagu awal Muharram ni, hijrah. Hijrah. So bila sebut hijrah ni, hijrah yang macam mana? Pemantapan personel, membentuk kendiri positif ini, pembentukan hijrah diri kita kepada diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan hijrah nak jadi macam orang lain. Itu bukan hijrah, tuan. Itu kita buat perbandingan. Tak boleh. Contohnya, kalaulah katanya 10 tahun dulu tuan-tuan hanya ada SPM je. Lepas tu 10 tahun yang akan datang ni, sekarang ni tuan-tuan dah ada diploma. So tuan-tuan dah melakukan penghijrahan lah tu. Jangan compare dengan orang lain. Kalau tuan-tuan compare dengan orang lain, nanti tuan-tuan akan derita. Tuan-tuan akan rasa susah hati. Tuan-tuan akan rasa tertekan dan kita bimbang akan ada stres dan ada overthinking. So tak boleh nak comparekan dengan kehidupan orang lain. Hijrah ni bermaksud melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri kita. Sebab tu saya pada peringkat awal tadi, saya dah katakan, saya dah nyatakan, cuba tuan-tuan lihat ke belakang 10, 15, 20 tahun yang lalu. Di mana tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Kalau hari ni 10, 15, 20 tahun yang lalu pun masih sama macam yang dulu, so kita tak melakukan penghijrahan dalam diri kita. Kita tak buat pemantapan personel untuk membentuk kendiri positif dalam diri kita. So apa yang kita perlu buat? Kita kena lonjakkan diri kita. Kita kena ubah diri kita. Kita uruskan diri kita. Bukannya kita uruskan diri kita sebab nak kejar macam orang lain. Tuan-tuan, ramai orang salah faham. Ramai orang salah faham. Apa yang saya katakan salah faham ni, biasanya dia nampak yang seronok-seronok, yang indah-indah, yang bahagia-bahagia saja. Orang tak nampak yang susah, yang derita, yang sengsara, orang tak nampak. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Bila ada orang tengok orang lain meniaga, dia tengok orang meniaga makanan, kan? Memang tak dinafikan lah kalau kita belajar dari segi bisnes, kalau kita nak berniaga, cari perniagaan yang barang-barang keperluan ataupun keperluan, bukannya barang kehendak. Sebab barang kehendak ni kita bimbang bila dia tak ada duit, dia tak ada kuasa membeli, dia tak akan beli. So sebab tu kita kena jual benda keperluan. Tak kisahlah, tuan-tuan boleh definisikan keperluan. Keperluan 10 tahun dulu, keperluan 20 tahun dulu berbeza dengan keperluan sekarang. So itu yang kita kena faham. Tapi keperluan daripada 10, 20, 30 tahun dulu sampai sekarang yang sama adalah keperluan, contohnya dari segi makan minum. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang meniaga makan minum. So memang baguslah.
Niaga makan minum ni memang bagus. Kita nampak orang, ramai orang makan. Nampak duit orang bayar dekat cashier tu macam banyak. Tapi itu yang kita nampak seronok. Kita kena sedar bahawa setiap kejayaan itu perlukan pengorbanan. So mereka kena berkorban, bangun pagi, cari itu, cari ini, planning untuk esok. Tiap-tiap hari kena buat benda yang sama. Kena ready. Bagi mereka yang dah berumah tangga, kadang-kadang mungkin tak ada masa. Kalau tuan-tuan tengok orang berniaga, kadang-kadang anak bila balik sekolah terpaksa duduk di restoran, di kedai makan, di tempat mereka berniaga, buat kerja sekolah dekat situ dengan pakaian sekolah. Itu pengorbanan yang terpaksa dilepaskan. Terpaksa dilakukan. Pengorbanan yang terpaksa dilakukan bagi mereka-mereka yang nak macam tu lah. Tapi kita jangan tengok wah yang bahagia, yang seronok, yang nampak macam banyak duit, yang kaya. Kereta dia besar, dia berniaga kereta besar. Dia berniaga boleh beli rumah besar. Dia berniaga anak-anak dia boleh jalan-jalan pergi luar negara. Itu yang kita nampak. Tapi di sebalik tu ada. So kita kena faham. Alright. So seperti mana yang saya sebutkan tadi, individu persoalan peribadi itulah yang dimaksudkan dengan personal. Dan saya memang bersetujulah. Bersetuju sebelum kita membentuk hubungan kau dan aku, sebelum kita membentuk hubungan kita ataupun team ataupun we, kita kena membentuk pembentukan individu kita ni. Contohnya tidak akan jadi masalah sebagai seorang suami sebelum dia berumah tangga dia sudah memantapkan personal diri dia. Kan? So bila dia sudah berumah tangga besok, dia si isteri pun telah mantap personal dia. Lepas tu bila kita berumah tangga, dua-duanya dah bagus, akhirnya pembentukan kau dan aku faham kau, kau faham aku boleh terima kau boleh terima aku. So jadi mudah. Lepas tu nanti dilahirkan pula anak-anak pun dibangunkan dengan personal yang bagus, mantap, hebat. Jadi keluarga tu keseluruhannya, dari segi keseluruhan keluarga tu akan jadi bagus. Sebab itulah tujuan saya yakin dan percaya Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan ni nak buat khusus ataupun bengkel macam ni. Mari kita tengok, jangan tengok orang lain tuan-tuan. Kena tengok diri sendiri. Kena tengok diri sendiri. Jangan tengok orang lain. Kalau you tengok orang lain, you akan nampak itulah manusia ni, hebatnya manusia ni, dia bila dia celik mata, dia nampak kekurangan dan kesilapan orang lain. Dan yang paling kita bimbang, dia buta tentang kelemahan dan kesilapan diri dia sendiri. Tu kata-kata tu. Manusia, bila dia celik saja mata, bangun pagi, dia nampak kekurangan dan juga kelemahan orang lain. Tapi dia buta tentang kekurangan dan kelemahan diri dia sendiri. So kita kena ubah. Kita kena ubah. Nak membentuk pemantapan personal agar diri kita jadi positif, kita kena ubah. Kita kena buta bila tengok kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita kena celik bila tengok kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. So mari hari ini sempena nak menyambut awal Muharram ni, insya-Allah lepas maghrib ni kita akan sambut 1 Muharram 1442 Hijrah ni, kita ubah cara kita fikir. Bila celik saja mata, kita buta akan kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita celik bila tengok kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan dapat buat yang itu pun dah bagus dah. Tengok orang, nampak orang tu tak betul, kita seolah-olah tak nampak. Kita nampak apa yang kita salah, apa yang kita kurang. Jadi bila kita buat benda tu, jadi mudahlah insya-Allah pemantapan personal kita akan membentuk secara automatiknya ke arah yang positif. Okey? So pembentukan individu perseorangan ataupun peribadi ni memang sangat penting dalam organisasi kita. So bila contohnya duduk dalam unit kanak-kanak contohnya, duduk unit OKU contohnya, duduk dalam unit warga emas contohnya, duduk dalam unit mungkin kita ni tim HR ataupun bahagian pentadbiran contoh dia. Seorang individu, 2 orang individu, 3 orang individu bila mempunyai personal yang bagus, automatik environment ataupun persekitaran ataupun organisasi ataupun unit ataupun bahagian itu akan jadi bagus. Okey? Yang seterusnya kendiri. Apa yang dimaksudkan dengan kendiri ni? Penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya sama ada ia positif ataupun negatif. Sebab tu
tajuk dia pemantapan personel membentuk kendiri positif. Sebab kendiri ni dia boleh menjadi negatif ataupun positif. Dia adalah tanggapan, andaian, persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri. Bukannya persepsi orang terhadap diri kita, tapi terhadap diri kita sendiri. Berapa ramai tuan-tuan hari ini pagi-pagi bangun tengok cermin. Dan bila you tengok cermin, you benci dengan diri you. Tuan-tuan tak suka dengan diri tuan-tuan. Sama ada, tak kisahlah, mungkin tak handsome, tak cantik, gemuk, kurus, ada macam-macam lah, tak terurus ke apa ke. Cuba tuan-tuan duduk kat depan cermin, lepas tu tengok cermin, ada tak hati, mulut, pemikiran tuan-tuan berkata bahawa aku ni, kenapa aku macam ni, susah lah aku ni, alah, bila aku ni, apa ni. Tanggapan negatif itu dia akan membawa kepada kendiri yang negatif. So kendiri yang negatif. Sebab itulah nak membentuk kendiri yang positif ini, dia mesti datang daripada pemantapan personel. So bagaimana nak menguruskan, dari segi menguruskan tanggapan negatif pada diri kita sendiri ni. Banyak faktor lah. Ada faktor luaran dan ada faktor dalaman. Salah satu faktor dia tuan-tuan, kalau faktor luaran ni tuan-tuan kena dapatkan kaunselor, pegawai psikologi, rakan-rakan yang boleh membangunkan diri tuan-tuan. Jangan cari kawan-kawan yang boleh menjahanamkan diri kita. Perkataan saya itu menjahanamkan lah, merosakkan diri kita. Sebab mahu tak mahu, memang ada kajian yang menunjukkan bahawa faktor persekitaran mempengaruhi diri kita. Cuba tanya diri tuan-tuan, sikap yang mempengaruhi personality, sikap yang mempengaruhi persekitaran ataupun persekitaran yang mempengaruhi sikap tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sikap boleh mempengaruhi persekitaran, baguslah tu. Tapi kebanyakan kita, kajian dibuat, persekitaran yang membentuk sikap. Saya bagi satu contoh bagaimana persekitaran ni boleh membentuk sikap kita. Contohnya pukul 12.30. Sebenarnya kita bekerja pukul 8 sampai pukul 5. Kita rehat pukul 1 sampai pukul 2. Tapi pukul 12 ramai dah keluar. Atas urusan anak, atas urusan keluarga. Okeylah, tak apa. Kalau benda itu dibenarkan oleh ketua jabatan bagi kelonggaran. Ada juga setengah-setengah jabatan yang saya pernah jumpa, saya pernah tengok. Memang masuk pukul 8, keluar pukul 5. Pukul 1 sampai pukul 2 adalah waktu rehat. Tapi ada ketua jabatan, ketua institusi ataupun penyelia, bos, dia bagi kelonggaran. Sebab anak-anak contohnya sekarang ni kan, bila berlaku COVID-19 ni, susun atur jadual persekolahan pun ada berubah. Macam saya sendiri di Negeri Sembilan, hari Isnin anak saya keluar pukul 12.30. Kalau hari Selasa sampai hari Jumaat, dia keluar pukul 12. Jadi perkara ni telah mengganggu diri dia. So kita terpaksa susun jadual kita. Kita terpaksa susun cara kita. Menyebabkan benda ini terganggulah. Kita terganggu. So benda-benda macam ni kita kena perhalusi sebab kita nak pastikan. So ada ibu bapa atau ada penyelia, bos yang boleh bertolak ansur, boleh lebih kurang. Dia kata okeylah, tak apalah. Saya pun faham. Saya pun kena uruskan anak. Dia kata, okey, saya benarkan awak keluar pukul 12 tengah hari, tapi masuk balik pukul 1.30. So, bos dah bagi tolak ansur dah tu. Bos dah bagi lebih kurang. So, kita gunakanlah kesempatan tu. Ada juga bos, tak apalah, you boleh keluar pukul 12.30, you masuk pukul 1, tapi balik nanti lewatkan sikit lah. Selesaikan tugas-tugas tu. So, ada peluang, ada ruang. Sebab apa? Bos faham. Bos cuba nak uruskan keadaan tu. Sebab kalau tidak nanti dia akan mengganggu urusan di luar. Dan bila urusan di luar tidak diuruskan dengan baik, bos faham, dia akan mengganggu kerjaya. So, bos ada lebih kurang macam itulah. So, tapi bayangkan kalau suasana tu telah menerima pakai. Pukul 12.30 je, semua hilang. Bila orang tanya, mana ni? Biasalah tuan, 12.30, semua keluar lah. Akhirnya, persekitaran telah membentuk sikap kita. Persekitaran yang tidak baik telah membentuk sikap kita. So akhirnya semua orang bersetuju, seolah-olah bersetuju lah.
Seolah-olah menerima bahawa pukul 12.30 ni semua orang boleh keluar. Masuk nanti pukul 2 baru masuk. Setengah jam tadi pergi ke mana? Sedangkan gaji hari kita dikira dari segi situ. Itu pentingnya pembentukan persekitaran. So kita kena hati-hati dan kita kena bersiap sedia. Okey? Itu persekitaran membentuk kepada sikap yang negatif. Ada juga persekitaran yang membentuk kepada sikap positif. Contohnya bila kita dapat bos yang memang strict, disiplin dari segi masa. Apa jadi kepada diri kita? Kita akan sedaya upaya kita nak pastikan kita akan sampai mengikut masa yang ditetapkan. Sebab apa? Sebab kita tahu, jangan bawa main. Bos ni memang masa ni memang tepat. Jangan bawa main. Kalau lambat dia ni ada masalah. So akhirnya persekitaran ataupun external factor telah mempengaruhi sikap kita. Sebab tu kita tak boleh nafikan bahawa persekitaran yang baik akan membentuk sikap yang baik. So sebab itulah bila kita dekat dalam organisasi, bila kita di rumah, benda yang sangat penting kita kena wujudkan adalah budaya kerja, budaya berkeluarga yang baik, yang positif. Sebab anak-anak akan terdidik, anak-anak akan follow, dia akan ikut berdasarkan budaya yang telah ditetapkan. Sama juga bila kita bekerja. Bila pekerja baru masuk, dia akan terus mengikut. Dia akan terus mengikut berdasarkan apa yang telah ada. Dan kita bimbang kalau yang dah ada tu benda yang tak baik. Itu yang kita bimbang. Kalau benda tu benda yang baik, alhamdulillah lah kita boleh teruskan. Kita boleh okey lagi. Okey? Alright. Itu dari segi kendiri. Kendiri bermaksud penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya sama ada positif ataupun negatif. Apa tanggapan tuan-tuan tentang diri tuan-tuan sekarang? Cuba tanya diri tuan-tuan. Jangan tanya orang lain. Kita banyak tanya, kau cuba tengok aku, okey tak aku? Kurus tak aku? Gemuk tak aku? Cantik tak aku? Okey tak baju aku dengan ni? Kasut aku ni sesuai tak? Handbag aku ni pakai ni okey tak? Itu kita tanya orang pasal diri kita. Kendiri ni, apa persepsi, apa tanggapan kita, diri kita terhadap diri kita sendiri. Contohnya bila kita pakai baju, dia tengok kat cermin. Kalau orang kata kita cantik, tapi kita tetap kata macam, ya ke, cantik ke? Cantik kat mana? Ni orang ni saja nak beli aku je ni. Orang ni saja nak jack aku ni, saja nak puji-puji aku ni, saja nak cakap benda-benda baik, nak sedapkan hati aku ni. So akhirnya kendiri yang kita bentuk adalah kendiri yang negatif, bukan positif. Okey? Baik. Dari segi psikologi, Hall and Lindsay 1963 ada menyebut konsep kendiri boleh dilihat dalam dua cara. Hall and Lindsay pada tahun 1963 mengatakan bahawa konsep kendiri boleh dilihat dalam dua cara. Yang pertama sekali, tanggapan diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, proses yang menentukan tingkah laku. Proses tingkah laku tu itulah kendiri. So sebab tu bila kita menganggap benda yang baik pasal diri kita, insya-Allah proses yang akan menentukan tingkah laku tu akan jadi baiklah. Contohnya macam bila orang kata dia gemuk, daripada awal sampai akhir dia gemuk kan. Akhirnya proses untuk menentukan tingkah laku, dia akan mengatakan bahawa tingkah laku dia tu akan pergi kepada tingkah laku yang negatif. Memanglah pada hakikatnya nak mengukur kegemukan ni tak susah mana pun. Ukur lilit pinggang, mungkin ukur lilit tengkuk, ukur berat badan, tengok BMI. Betul, memang ada definisi BMI pun. Berapa BMI yang cantik, yang sesuai untuk diri kita dengan ketinggian dan juga berat badan kita ni. Memang ada. Tapi kita kena tahu bahawa adakah bila orang cakap ataupun kita tahu bahawa kita badan kita ni besar, badan kita ni gemuk, menyebabkan tanggapan kita kepada diri kita negatif. So itulah yang akan mendorong kepada kendiri sama ada dia positif ataupun negatif. Okey? Alright, dah 11.20, menghampiri 1 jam kita bersama. Saya teruskan lagi sikit lagi. Nanti kita break, kita tengok kalau ada soalan ke apa kan. Sebab
buat live macam ni, benda yang sangat mencabar adalah saya bercakap ni, saya tahu saya bercakap. Tapi saya tak tahu tanggapan tuan-tuan kepada saya ni macam mana. Tuan-tuan faham ke, tuan-tuan tak faham ke, dan saya memang minta maaf lah. Saya tak pandai nak mengajuk, nak buat slang orang Kelantan ni. Sebab saya takut nanti kalau saya cuba-cuba buat, takut bunyi macam Terengganu. Takut nanti tiru Terengganu, cakap bunyi macam Kelantan. Eloklah saya cakap standard je. Dan kalau saya cakap bahasa saya nanti, bahasa ibonda saya ni, bahasa Negeri Sembilan tuan-tuan. Nanti kan ada pula perkataan-perkataan yang tuan-tuan tak jumpa pula, pun susah juga. Alhamdulillah, saya boleh berbahasa standard, jadi kita guna bahasa standard lah. Kalau tuan-tuan nak cadangkan saya bahasa dialek daripada negeri Kelantan yang lebih tuan-tuan faham tentang apa yang tajuk kita nak capai ataupun saya nak sampaikan ni, saya nak kongsi ni, pun boleh. Tuan-tuan type dekat chat tu, nanti mungkin bahasa tu kita ubah lah, mungkin kesesuaian kan. Alright. So konsep kendiri positif ni, dia percaya dan yakin kepada dirinya sendiri secara lebih sihat dan dia lebih bersiap sedia. So inilah yang cuba dibawa oleh Dr. Yuni hari ni, konsep kendiri positif, di mana percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat. Ada orang percaya dan yakin pada diri sendiri tapi cara tak sihat lah. Contohnya nak terjun tingkat 10 contohnya. Aku yakin aku boleh terjun. Itu maksudnya kendiri yang tidak sihat lah. Tapi dia yakin. Contohnya hari ni saya nak live dengan tuan-tuan, saya kena yakinkan diri saya boleh sampaikan, saya boleh live, saya boleh cerita, saya boleh kongsi. Sebab tu perkataan pertama saya ambil tadi adalah semangat. Yang kedua saya ambil kata-kata sampaikan walaupun satu ayat. Ambil semangat, sampaikan walaupun satu ayat. Tuan-tuan faham ke, tuan-tuan tak faham ke, tuan-tuan boleh terima ke, tuan-tuan tak boleh terima ke, dalam pemikiran saya, dalam hati saya, niat saya nak sampaikan walaupun satu ayat. So sebab kalau nak ukur boleh terima ke, tak boleh terima ke, faham ke, tak faham ke, jadi saya susah juga kan. Jadi lebih baik saya fokus kepada niat saya semangat nak sampaikan walaupun satu ayat. Inilah kendiri positif yang saya bina hari ini dalam membentuk pemantapan personal kita. Kalau hari ini tak bagus saya punya live, so saya akan perbaiki lagi sampailah saya akan capai satu titik orang kata baiklah dalam penyampaian. Titik orang kata kepuasan tidaklah dalam kehidupan kita ni, selagi kita masih bernyawa, selagi kita boleh memperbaiki diri kita, kita kena perbaiki kita dari hari ke hari lah. Kita tak boleh rasa cukup lah ni, dah puas hati lah ni, sampai sini je lah, nak buat apa lagi, dah habis lah, tak boleh lah. So hari demi hari kita terus memperbaiki diri kita. Baik, ciri-ciri kendiri positif, ini digariskan dalam beberapa bahan bacaan. Banyak sebenarnya, tapi ini di antaralah ciri-ciri kendiri positif. Dia menghargai, dia pandai menghargai, sama ada menghargai diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian dia memuji, dia pandai memuji, dia pandai puji diri sendiri dan pandai puji orang lain. Tuan-tuan, sebut pasal puji ni, ramai orang bila sebut puji orang lain. Bila sebut pasal penghargaan ni, hargai orang lain. Tuan-tuan jangan lupa, benda yang sangat penting adalah diri kita. So tuan-tuan kena hargai diri tuan-tuan. Tuan-tuan kena puji diri tuan-tuan. Tapi cara puji tu tak perlu orang tahu pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan ada kemampuan nak puji diri sendiri sampai orang lain tahu, pun boleh juga. Contohnya kadang-kadang orang post dekat FB sekarang kan. Orang post kat FB sekarang ni. Dia menyatakan kesukaran. Tapi dekat ujung tu dia kata dia berjaya keluar daripada kesukaran tu. Dia ada dua niat kat situ. Satu, dia nak bagi tahu bahawa dia susah, dan dalam masa yang sama dia nak bagi tahu pada diri dia adalah dan mungkin juga pada orang lain bahawa dia boleh, dia boleh buat, dia tak ada masalah, dia mampu buat perkara tu, jadi dia boleh tunjukkan kepada orang lain dia boleh keluar. Terpulanglah pada diri sendiri. Dan ada orang bila dia memuji diri dia di khalayak ramai ataupun dia memuji diri dia pada orang lain, self confident dia, keyakinan diri dia meningkat. Tetapi jangan sampai melampau-lampau. Memuji diri sendiri ni jangan sampai melampau-lampau sebab kita bimbang.
Ada penyakit lain. Kita ada penyakit riya, ujub, takabur kan. Kita bimbang ke arah tu pula. Boleh puji pada diri sendiri. Contohnya kalau perempuan yang memasak contohnya kan, tak pandai masak sebelum ni. Tapi alhamdulillah belajar, tengok buku kan, sokongan daripada suami, akhirnya tuan-tuan berjaya memasak sesuatu masakan yang tuan-tuan tak pernah masak kan. So pujilah diri sendiri. Weh, hebat juga aku ni kan. Dulu aku tak pernah masak benda ni. So itu adalah penghargaan untuk diri sendiri. Itu adalah satu pujian untuk diri sendiri. Itu adalah lebih penting berbanding dengan orang lain yang memuji. Sebab kita bimbang kalau orang lain yang puji ni orang tak pandai puji. Contohnya tuan-tuan perempuan masak sesuatu masakan yang suami kita suka. Memang kita tahu, mak mertua kita cakap, suami kita memang suka masakan ni. Kita pun dengan niat, saya yakin dan percayalah niat kita baiklah tuan-tuan. Niat bukan niat nak lawan masakan ibu tu, tapi niat kita nak cuba seraya upaya serve ataupun menyantuni, meraihkan suami kita tu sebaik yang mungkin. Jadi apa yang kita buat? Kita cuba belajar bagaimana nak masak masakan yang suami kita suka, yang mak kita cakap suami kita suka. So apa kita nak buat? Mak betul kita kata, so kita belajar. Kita cuba sediakan. Dan first impression orang ni berbeza-beza. Bagi orang yang pandai menghargai orang lain, dia akan puji masakan yang puan buat. Tapi bagi orang yang tak pandai menghargai ni, dia kata belum sampai level lagi. Dan kalau kita pula memuji diri kita, kita kata, ini dah sampai level aku dah ni. Sekurang-kurangnya dah pergi lebih. From 100%, nak capai 100%, mungkin rupanya kita dah sampai 40%, 40%. Buat sekali lagi, mungkin dah sampai 60%. Buat sekali lagi, mungkin dah sampai 80%. Buat sekali lagi, baru capai 95%. Cukup lah tu, 95% dah cukup bagus dah. Tuan-tuan tak boleh ambil 100%. Sebab kita kena tahu bahawa bila sebut pasal masakan ni, seorang suami, dia duduk dengan mak dia, katalah umur dia 40 tahun, dia sudah rasa masakan mak dia sejak umur dia dilahirkan sampailah sekarang, umur 40 tahun. Kita berumah tangga mungkin baru 10 tahun. Tak adil lah kalau kita kata awak ni semua masakan mak. Maknya semua sedap. Memang itulah hakikatnya. Tetapi sekurang-kurangnya kita mencapai kebahagiaan, kita mencapai kejayaan, kita menilai diri kita berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Bukannya atas kemampuan diri lain. Jangan buat masakan tu, jangan kita masak masakan yang suami kita suka sebab kita nak lawan masakan mak kita. Itu yang kesilapan kita tu. Itu yang nanti kita bimbang, kita kecewa. Itu yang nantikan diri kita tak pergi positif, dia akan pergi ke arah negatif. Sebab apa? Kita hidup nak jadi lebih baik daripada orang lain. Kita nak challenge others, bukan nak jadi lebih baik pada diri kita sendiri. Ini yang nanti kita akan kaitkan dengan hijrah ni tuan-tuan. Sebab saya dah sentuh tadi, hijrah ni adalah melakukan kebaikan lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Bukannya jadi lebih baik daripada orang lain. Aku nak hijrah ni sebab aku nak jadi lebih baik daripada kau. Aku nak lawan kau. Aku nak pastikan aku mesti ada atas kau, kau mesti ada bawah aku. Itu bukan hijrah. Itu kita mewujudkan persaingan yang tidak baik. Kita mewujudkan suasana yang tak seronok. Kita menunjukkan, meletakkan stres pada diri kita. Bukan itu yang kita nak kejar. Tapi kita nak jadi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Kalau dari segi pelajaran, macam saya katakan tadi, dulu 10 tahun dulu kita ada SPM je. So tuan-tuan ada kemudahan, tuan-tuan ada kelebihan, tuan-tuan sambung belajar, buat diploma. So tuan-tuan dah bergerak ke arah satu kebaikan. Itulah hijrah yang Islam tuntut sebenarnya. Bukan nak jadi lebih baik kepada orang lain, tapi diri kita ni nak dibina jadi lebih baik daripada sebelumnya. Okay, alright. So tadi menghargai, memuji. So jangan tunggu orang lain nak hargai kita. Jangan tunggu orang lain nak puji kita. Kita kena belajar puji diri kita sendiri. Kita kena belajar nak puji diri kita sendiri. Sebab kalau kita nak tunggu orang lain puji, nak tunggu orang lain hargai, susah sikit. Sebab didikan kita ni berbeza-beza. Saya tak nak bagi contoh jauh lah. Saya bagi contoh diri saya sendiri. Saya punya keluarga ni memang susah nak memuji orang. Jadi bila masakan ni, bila orang kata sedap ke tak sedap, saya tak akan kata, wih sedap sangat. Tak ada. Biasanya saya akan cakap, bolehlah. Bolehlah pada saya dah level tinggi lah tu.
Sebab pada saya kalau tak sedap saya akan cakap, tak apa sedap lah. Tapi perangai saya ni pula bab makanan ni saya tak komplain sebab saya tahu kelemahan diri saya sebab saya tak pandai masak. Saya tak pandai masak. Masak untuk diri saya lepas lah. Kan? Boleh lah. Tolak-tolak masuk dalam mulut, kunyah-kunyah telan. Boleh kalau saya sendiri masak untuk makan saya sendiri. Tapi masak untuk orang lain makan tu saya rasa saya belum mencapai tahap yang bagus lah. Kalau rumah saya, isteri saya ni dia mau pandai masak. Campak-campak-campak jadi. Alhamdulillah sedap. Daripada rasa tak nak makan, jadi nak makan. Itu kelebihan dia. Jadi bila saya tahu kekurangan diri saya, bila bab makan ni saya kurang komplain lah. Saya bukan kata kurang lah, saya tak pernah komplain lah. Dan anak-anak saya pun saya tak galakkan komplain buat makanan ni. Apa yang ada, telan. Masin, kalau tak nak lah. Jangan cakap, masin lah, tak sedap lah, tak best lah. Tapi kita ni kadang-kadang, kita suka komplain orang punya. Ini masalah juga. So, kendiri positif kita tak ada kat situ. Kita ada kendiri negatif. Sebab apa? Kita menghina, kita mengutuk orang lain. Okay? So kita kena belajar tuan-tuan, belajar memuji dan menghargai diri kita sendiri sebelum kita memuji dan menghargai orang lain. Boleh menghargai dan memuji orang lain lebih daripada diri kita, itu hak masing-masing. Tetapi kita bimbang. Sebab kita yakin dalam psikologi, dalam Islam pun sama. Bila kita mendoa, jangan lupa doa untuk diri kita sendiri. Kita doa, ya Allah, masukkanlah kawan aku dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah dia di tempat yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, ibu bapaku, ya Allah, tempatkanlah ibu bapaku dalam syurga. Kita doakan orang, kita lupa doakan untuk diri kita sendiri. So itu pun tak bagus juga. Allah kata mohon, sebab amal ibadah ni adalah berkaitan diri kita dengan Allah. Selain daripada hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Doakan orang lain pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, jangan sampai lupa doakan diri kita sendiri. Sama juga, nak puji orang lain boleh. Tapi jangan sampai lupa memuji diri kita sendiri. Boleh nak menghargai orang lain, tapi jangan lupa menghargai diri kita sendiri. Ini adalah benda yang sangat-sangat penting. Okay, alright. Okay, saya masih lagi dalam konsep kendiri positif ni. Saya akan bagi beberapa ciri-ciri. Mungkin kita nak tengok kalau ada soalan ke mungkin. Alhamdulillah faham apa yang Tuan sampaikan, dapat di hati, dihadam dengan baik. Okay, yang penting baik hati, jiwa tenang, hidup bahagia kan, betul. Okay, puji untuk motivasi diri, betul. Bagus Tuan, memang tak boleh komplain makanan sedap tak sedap. Okay, tahniah. Ada lagi tak? Ada persoalan? Ada persoalan? Kalau ada, ada yang komen sedap suara. Okay, alright. Terima kasih. Dia puji handsome penceramah pagi ni. Tapi dia punya ikon menangis. Tu confused kat tu. Dia sedih ke dia seronok penceramah handsome tu. Okay. Lain lagi. Okay, jelas molek. Alhamdulillah. Okay. Kita break tadi sekejap. Saya tengok chat yang ada. Alhamdulillah. Suara jelas, suara nampak, tuan-tuan semua faham. Kalau ada apa-apa sebarang persoalan, tuan-tuan boleh bertanyalah. Jadi okey, saya teruskan. Tadi kita di topik ataupun kita di segmen ciri-ciri kendiri yang positif. Tadi saya kata menghargai, kemudian memuji. Okey, yang seterusnya berpuas hati dengan pencapaian. Ini juga pembentukan kendiri positif. Contohnya tuan-tuan, tahun 2020 ni kalau tanya saya, 2020 ni jauh daripada tanggapan kita yang sebelum ni lah. Tapi kita manusia kan, manusia hanya boleh merancang perancangan Allah sebaik-baiknya. So hasrat kita nak tengok kemajuan, nak tengok itu, nak tengok ini pada tahun 2020 ni mungkin tidak kesampaian. Tahun yang mana kita tunggu-tunggu wawasan 2020, kita tak sangka Allah uji kita, Allah rezekikan kita. Sebab bila sebut Allah uji ni, saya pun tak pasti sama Allah uji atau tak. Sebab kemungkinan ada orang dalam keadaan COVID ni rezeki buat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sekadar nak berkongsi pengalaman saya. Saya alhamdulillah Allah beri saya peluang. Tapi saya tak tahu sama ada peluang itu ujian atau rezeki. Tapi Allah bagi saya peluang, Allah bagi saya ruang.
Pertama sekali tuan-tuan, pada tahun 2016 saya ditempatkan dekat penjara. Saya mempersoalkan ketika itu. Ini live ni, saya tak pernah cerita kat orang lain ni. Khusus untuk JKM Negeri Kelantan ni. Pada 2016 saya ditempatkan dekat penjara. Saya sudah bersiap sedia nak dipenjarakan. Sebab saya ambil master dalam kaunseling penyalahgunaan dadah. Dan saya tahu penagih-penagih dadah, kesalahan-kesalahan, pesalah-pesalah berkaitan dengan ketagihan dadah ni memang banyak dalam penjara. Memang banyak. Tapi dalam masa yang sama, saya ada argument dalam diri saya sendiri. Kan? Saya kata, saya dah peda saya punya study, kenapa dia campak ke satu tempat yang pada saya tak bagus lah. Dan untuk makluman tuan-tuan, memang ramai orang kat luar sana, kalau boleh, pegawai penjara dia tak ada pilihan lah. Macam saya ni pegawai kader, pegawai psikologi yang ditempatkan dekat penjara. Kita pun ada pegawai JKM kita yang ditempatkan dekat penjara ni. Kita ada penolong pegawai kebajikan masyarakat yang ditempatkan dalam institusi penjara. Ramai kalau boleh mereka tak nak lah duduk dalam penjara ni. Bukan sebab kerja tetapi environment. Environment. So begitu juga saya. Tapi alhamdulillah 2016, sebab saya katakan tadi tak ada benda yang Allah jadikan ni sia-sia kan. So Allah tempatkan saya di penjara Kajang. Dan saya pun sebelum ni masa saya belajar, saya dah siap buat praktikal. Saya buat praktikal di penjara lah. So saya already prepared my mind, emosi dan juga fizikal saya. Saya dah tahu gambaran saya. Dan rezeki saya, masa saya buat praktikal di negeri ataupun di penjara yang memang penjara lama. Yang lebih lama lagi daripada penjara Kajang sekarang ni. So jadi kemudahan, dia punya environment tu lebih teruk lah. Jadi bila saya masuk ke penjara Kajang ni, pada saya walaupun orang kata penjara Kajang ni worst, teruk, tapi saya rasa dia okay compare dengan penjara yang saya pernah buat praktikal dulu. Jadi perbandingan tu menyelamatkan diri saya, menyebabkan saya punya mental dan emosi saya prepared lah. Okay. 2016 juga memang saya dah berniat. Masa saya sambung belajar dalam diberi kemudahan tanggungan oleh kerajaan, berjalan sambung belajar gaji penuh, gaji pun dapat, allowance pun dapat. Dan saya memang dah berniat, saya allowance tu nanti saya nak simpan, saya nak pergi umrah, saya pergi dengan mak dengan isteri saya. So alhamdulillah Allah rezekikan saya untuk sampai ke sana. Dan bila sampai dekat sana, saya kata, saya berdoa depan Kaabah. Saya ingat lagi, sampai sekarang saya doa, ya Allah, jika ini tempat yang terbaik, kau permudahlah segala urusanku. Sebab saya pernah jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz kata, jangan doa apa yang kita nak. Contohnya, katalah kita nak naik pangkat, jangan kita doa, ya Allah, naikkanlah pangkatku, ya Allah. Kalau kita nak kereta besar, ya Allah, bagilah aku kereta besar, ya Allah. Ustaz kata, jangan doa macam tu. Lebih baik kita doa, ya Allah, aku berhajat kepada sesuatu, ya Allah. Jika hajat ini baik untuk diri aku, keluarga aku, agama aku, bangsa aku, permudahkanlah urusan itu, ya Allah. Itu doa yang Ustaz ajar saya. Saya memang amalkan. Masa saya pergi di Mekah pun, depan Kaabah pun, saya amalkan doa tu. So alhamdulillah lah, lepas saya balik dan menunaikan umrah, raya tahun seterusnya, saya berjumpa dengan kawan baik saya yang bekerja di tabung haji. Saya cakap dengan dia, aku memang ada niat lah nak pergi tanah suci, bertugas sebagai di tanah suci. Dia kata, kau kaunselor berdaftar? Saya kata, ya, aku kaunselor berdaftar. Minta maaf, cerita pasal diri sendiri. Bukan sebab apa saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Sebab kalau saya cerita pasal orang lain nanti takut saya menipu. Bila saya cerita pasal diri sendiri, insyaAllah itu memang benda-benda yang terjadi pada diri saya. Kan? So bila saya jumpa dengan kawan saya ni, entah tak tahulah rezeki apa. Mungkin masa saya kecil dulu, saya pernah bantu dia ke, Allah gerakkan dia ke apa. Dia kata, kau cuba buat. Cuba buat surat, aku cuba tahu orang tengokkan. Kalau ada rezeki kau ada, kalau tak ada nak buat macam mana? Alhamdulillah, saya pergi interview, orang tanya. Sebab itu adalah sejarah pertama di mana pegawai psikologi kaunselor yang pergi bukan dalam background JKM dan bukan daripada background Kementerian Kesihatan. Dan penemu duga soalan pertama dia tanya dengan saya, kenapa saya perlu bawa awak bertugas jaga banduan dekat dalam penjara ke tanah suci? Apa kena-mengena kerja dalam banduan, jaga banduan, urus banduan dengan kerja jemaah haji? Tapi sebenarnya basic counselling ni semua sama. Cuma di mana tempat kita diletakkan tu. Dan saya bersyukur sangat-sangat tuan-tuan. Rupanya penempatan saya dekat penjara tu
menjadikan saya lebih kuat. Menjadikan saya jadi orang yang lebih ke depan berbanding dengan orang lain. Dan orang suka nak dengar cerita penjara ni sebab bukan senang orang nak masuk dalam penjara ni tuan. Dah melakukan kesalahan baru boleh masuk. Itu pun dah melakukan kesalahan, berbagai-bagai cara kita guna. Ambil lawyer yang paling bagus, pergi mahkamah lagi rayuan, pergi lagi mahkamah persekutuan untuk pastikan kita tak nak masuk ke dalam ni. Tetapi bagi mereka yang telah ditakdirkan masuk juga, Allah bagi rezeki dia masuk ke dalam ni, so itu adalah pilihan. So apa yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan adalah bila kita nampak sesuatu benda tu baik untuk diri kita, doakan yang baik-baik. Itulah benda yang sangat-sangat penting, iaitu puas hati dengan pencapaian. Ini kelebihan dari segi kendiri kita. So puas hati dengan pencapaian ni baik untuk membentuk kendiri positif. Tapi janganlah selesa dengan pencapaian yang kita ada. Ada dua benda yang berbeza. Aku tahun lepas dah dapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Tahun ni tak payah lagi lah. Kalau aku buat kerja pun bukan aku dapat pun, kan? Sebab dah ada kuota dah. Kalau tuan-tuan buat kerja untuk anugerah Perkhidmatan Cemerlang, saya bimbang nanti tuan-tuan akan kecewa satu hari nanti. So tolong pastikan buat kerja untuk kepuasan diri tuan-tuan. Sebab tuan-tuan akan meninggalkan perkhidmatan ni tuan-tuan. Nanti orang akan bercakap, orang akan bercerita. Bila orang bercakap, orang bercerita ni, sebenarnya bukan itu yang kita nak. Bukan orang bercerita pasal diri kita ni, orang bercakap pasal diri kita ni. Tapi bila orang bercakap pasal benda yang baik-baik, doa tu tuan-tuan, itu doa untuk kita. Doa untuk kita. Tuan-tuan jangan lupa bahawa apa yang tuan-tuan dapat hari ni, dah sampai ke tahap ini, tuan-tuan jangan ingat ini semua pencapaian yang tuan-tuan buat sendiri. Semua ini atas hasil titik peluh saya sendiri. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada mak bapak, mungkin kejayaan tuan-tuan ni atas doa daripada ibu bapa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada adik-beradik, mungkin adanya tuan-tuan dekat sini atas doa dan juga sokongan daripada adik-beradik tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan berada dekat sini atas doa daripada kawan-kawan sekeliling tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan berada dekat sini atas like, kan dekat FB tu ada like kan, atas like yang ada, yang diberikan oleh kawan-kawan kita. Sebab pada saya like tu tanda doa. Like tu tanda doa. Orang mendoakan lagi. Bila kita tunjuk kejayaan kita, orang like, itu tanda doa orang kepada kita. So penting, sangat-sangat penting. Konsep kendiri positif ni sangat penting. So tolong puas hati dengan pencapaian, tapi sentiasa memperbaiki diri untuk tidak terus selesa dengan pencapaian yang ada. Orang yang seterusnya, murah hati. Orang yang mempunyai kendiri yang positif, dia bermurah hati. Dia seronok nak tolong orang lain. Dia rasa bila dia tolong orang lain tu seolah-olah dia menolong diri dia sendiri. Bila orang tak ada duit, dia bagi duit, dia yakin dan percaya insya-Allah bila dalam kesusahan nanti Allah akan bantu dia, memudahkan segala urusan dia. Oi, ini hebat tuan-tuan, hebat. Orang yang dah sampai pencapaian kendiri positif ni memang hebatlah tuan-tuan. Memang hebat. Seronok, seronok. Mudah berkawan dan berpuas hati dengan dirinya. So orang yang mempunyai kendiri positif ni, dia mudah berkawan, berpuas hati dengan diri dia. So memang betul lah kita nak terus perbaiki diri kita, tapi janganlah kita memperbaiki diri kita tu sampai menjejaskan ataupun merosakkan diri kita yang lain. Dan yang lain, antara konsep kendiri yang lain adalah peramah. Jumpa orang senyum. Tuan-tuan yang bekerja dengan JKM ni, di Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, lagilah kena rajin senyum tuan. Lagi rajin senyum. So kena latih. Tengok cermin je senyum. Tengok cermin je senyum. Dan bila senyum ni, kena sebut perkataan 3. Cuba sebut 3. 3. Kalau orang ni 9 dia sebut 3 ni, dia tigo. Tigo. Jangan tigo. Dia sebut 3. Kena jadi orang KL. Kena sebut 3. 3. Nampak orang 3. Tapi jangan keluarkan perkataan 3 tu, nanti orang ingat kita gila pula tuan. Apa hal pula dia ni kan? 3 nak kahwin 3 ke? Talak 3 ke? Apa 3 ke? Kan? So sebut 3 tu dengan senyuman. 3. Tuan-tuan, saya bekerja dengan banduan ni hari-hari. Benda yang menyeronokkan, bila saya jumpa banduan sebut apa? Tuan, saya nampak tuan rasa seronok. Dia rasa seronok. So, mari kita sama-sama hari ni jadikan diri kita ni boleh menyebabkan orang lain rasa seronok bila tengok kita. Tengok kita je rasa seronok. Seronoklah tengok kau ni. Seronok je. Aku tadi serabut tengok kau rasa tenang. So, nak kena jadilah, nak kena ambil benda tu.
Kita jangan jadi manusia yang adanya kita menambahkan derita kepada orang lain. Aduh, kau datang pula hari ni, aku tengok muka kau serabut aku hari ni. Tadi elok je, tenang hidup aku, nampak kau serabut. Ini masalah. Ini saya pesan terutama sekali pada bos-bos. Bila sebut bos, bukan pengarah kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan tuan, bukan ketua pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat negara. Bukannya pengarah tu, dia immediate bos kita. Kalau tuan-tuan grade S19 contohnya kan. So kita mesti ada S22, kita ada S26 kan. Kalau kita N19, kita mesti ada N22. Kalau kita grade 41, kita mesti ada 48, kita ada 52, kita ada 44. So orang-orang ni, bos-bos ni, so tolong jadikan diri kita adalah manusia yang memberi sumbangan positif kepada orang lain. Janganlah kita datang-datang je, orang tengok kita je, orang dah jam lah, orang dah letih lah. So kalau itu maksudnya pembentukan kendiri kita tak berapa nak bagus lagi ya tuan-tuan. Kita ada masalah pembentukan kendiri kita. Ada lagi personel kita mungkin tak berapa nak mantap. Mungkin dari segi komunikasi, mungkin dari segi pendengaran. Kadang-kadang bos cakap pandai, mendengar tak nak. Dia tahu dia je nak betul, orang lain semua salah. So tak boleh lah sebagai seorang bos, ciri-ciri bos yang baik, dia juga mendengar. Dia juga bercakap bila perlu, dia juga mendorong, dia juga mendoakan, dia juga menggerakkan, dia juga menggalakkan. Itu ciri-ciri bos. Bos ni bukan mengarahkan saja. Kadang-kadang ada orang dia faham bila bos ni mengarahkan saja. Bukan. Bos ni bukan kerja dia mengarah. Bos ni bila nampak anak buah down, dia panggil. Nampak sedih je hari ni, apa hal? Cuba cerita sikit, cuba share sikit. Mana yang boleh kita bantu, kita bantu. Kadang-kadang tak boleh kita bantu, kita dengar, pinjamkan telinga. Itulah kerja bos. Kalau bos ni senang je datang, duduk dalam bilik, goyang-goyang kan kursi kan. Lepas tu panggil, lepas tu kita nak buat projek ni, tolong bincang, kau buat ni, kau buat ni. Okey, tolong keluar daripada bilik saya. Besok saya nak jumpa, saya nak tahu you punya kerja dahsyat. Kalau macam tu, senang sangat jadi bos tuan. Janganlah ambil gaji je. Seronok juga buat online ni kan, kita boleh balun macam tu kan. Jangan ambil gaji je. Kita kena ambil tanggungjawab juga. So kena duduk tanya kan. Semalam saya dah bagi kerja tu, macam mana? Boleh? Faham? Jelas? Boleh buat? Tak boleh buat? Kita buat sama-sama. Itulah bos. So barulah anak buah meletakkan bos tu tinggi, dihormati, disayangi. Tak susah pun tuan-tuan. Kalau kita nak tahu kita ni dari segi kendiri kita ni positif ataupun tak. Ataupun kita ni mempunyai personel yang mantap ataupun tidak mantap. Contohnya kalau kita 3 hari tak datang kerja ke apa kan, sama ada kita berkursus ke bercuti ke apa ke, bila hari kelima kita masuk balik kerja tu, kalau ada orang tanya, "Cik, lama tak nampak cik? Gimana 4 hari 3 hari tak nampak?" Itu maksudnya kehilangan kita tu dirasai. Ketiadaan kita tu dirindui. Itu maksudnya kita ni diperlukan di jabatan kita tu. Tapi kalau 3-4 hari kita tak datang kerja kan, orang pun tak peduli, orang pun tak telefon kita. Bila kita masuk ke pejabat, orang pun tak tanya kita, 3-4 hari kita pergi mana. Kita pula terpaksa pergi dekat orang. Kau tak nak tahu ke aku pergi mana 3-4 hari ni? Jam lah tuan-tuan. Kena pula member tu cakap, kau tak ada ke 3-4 hari ni? Aku rasa macam ada je. Itu lagi parah tuan-tuan. Maksudnya apa? Kehadiran kita dalam organisasi tidak dirasai. Ketiadaan kita dalam organisasi pun tak ada, orang kata apa? Tak ada boleh kita katakan apa? Tak ada impak langsung. Ada, tak ada, kita ni sama aja. So kita kena ubah. Mari kita sama-sama ubah. 1442 Hijrah ni, kita jadikan diri kita ni orang yang kita jadikan diri kita ni diri yang diperlukan oleh orang lain. Kalau kita tak ada tu, susah tak ada dia ni. Dan kalau kita ada tu, dia akan menggunakan kita sebaik yang mungkin. Boleh buat benda tu. Benda tu boleh diwujudkan. So, apa yang kita perlu buat? Kita kena melibatkan diri kita dalam apa saja aktiviti yang diadakan dekat pejabat kita. Janganlah bila ketua pengarah turun, baru nampak muka kita. Bila tukang sapu turun, muka kita hilang. Nampak sangat kerja macam tu. Tak baik kerja macam tu tuan-tuan. Jangan buat kerja macam tu. Kalau boleh biar kita ketua pengarah nak turun pun kita ada,
tukang sapu nak turun pun kita ada. Faham tak maksud saya? Bukanlah kita jemput tukang sapu nak merasmikan majlis kita. Maksudnya level dia macam tu lah. Kita sentiasa ke depan, kita sentiasa menyumbang. InsyaAllah kalau kita tak dihargai oleh manusia pun, yakin dan percayalah Allah akan menghargai segala usaha amal bakti kita tu. Dan yang paling best, Allah terima segala amal bakti kita tu sebagai ibadah kepadanya. Kan seronok tuan. Besok itulah nanti bila kita dah pencen, kita terus sihat, kita rasa seronok, bahagia. Hasil daripada apa yang kita buat sekarang ni. Tuan-tuan boleh tengoklah kawan-kawan, saya pun hari-hari tengok tuan-tuan. Hari-hari tengok mana-mana banduan yang banyak menguruskan diri, banduan yang menguruskan tangan dia dengan baik, dia akan dapat. So penting. Jadi bos, kena faham, bukan saja ambil perkara tu. Baik. Selain itu tuan-tuan, ini yang saya nak nyatakan tadi. Selain daripada pemikiran, daripada emosi, selain daripada tingkah laku, saya nak galakkan tuan-tuan dari segi pemantapan personel ni kita ambil 3P. 3P. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sebenarnya 3P ni saya ajar pada banduan. Dan sebenarnya pengajaran ni saya dapat pun dalam penjara. Saya dia buat satu buku. Buku pasal 3P ni di kalangan banduan. Apa dia 3P ni? Pembelajaran, pengajaran dan pengalaman. Saya ulang sekali lagi. Pembelajaran, pengajaran dan pengalaman. Apa saja yang jadi pada tuan-tuan ni, tuan-tuan kena yakin dan percaya dia tidak sia-sia. Dia tidak sia-sia. Dan kita kena yakin dan percaya bahawa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Contohnya tuan-tuan ditempatkan dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat Kota Baru contohnya. Dah 15 tahun duduk situ, minta tukar, tak dapat nak tukar. Tak tahu kenapa, tak tahu. Tapi yakin dan percayalah Allah letakkan tuan-tuan kat situ bukan sia-sia. Tidak sia-sia. Tak ada benda yang Allah jadikan sia-sia dalam dunia ni. Sebab tu saya galakkan, saya bercerita dengan banduan-banduan saya cakap dengan dia, 3P mesti sentiasa ada dalam kehidupan kita. So saya nak galakkan tuan-tuan dan diri saya juga sebenarnya. Apa saja yang kita buat, pastikan kita ada 3P. Apa benda dia? Pembelajaran. Hari ni, apa yang saya dapat? Bila saya kongsi live dengan tuan-tuan ni, pembelajaran. Apa yang saya dapat? Saya kena carilah. Saya kena tahu. Saya belajar tentang macam mana nak setting benda ni. Saya tahu macam mana nak guna StreamYard. Saya tahu macam mana nak nguruskan bila saya dalam keadaan macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. So pembelajaran untuk diri saya. Dan daripada aktiviti ni juga, apa pengajaran yang saya boleh dapat? Bila kita tengok chat tadi, ada kawan-kawan yang puji, ada kawan-kawan yang menghargai. So itu pengajaran yang saya akan dapat. Dan yang terakhir, pengalaman. Daripada aktiviti ni, apa yang pengalaman yang saya buat? Tuan-tuan, bagi saya yang bekerja dalam setting macam ni, saya ni, isteri saya sampai cakap, saya kalau demam, biar bercakap. Jangan makan Panadol, tak apa. Biar bercakap. InsyaAllah kebah demam saya. Sebab itulah, saya dah lama dah plan nak buat live ni, nak berkongsi ilmu melalui media sosial ni. Tapi saya tak ada kekuatan sebab saya rasa susah hati sebab saya orang extrovert person, orang yang mempunyai personality extrovert ni, saya kena tengok orang, saya kena jumpa orang, saya kena, bila saya buat lawak, saya kena tahu orang tu ketawa. Kalau saya buat sedih, saya tahu orang tu sedang bersedih. Ni saya tak tahu emosi orang macam mana. Yang saya nampak muka saya. Yang saya nampak muka saya. Dan saya paling bimbang sekali bila saya menyampaikan sesi macam ni, saya syok sendiri. Itulah sebab tu saya nak dengar feedback. Saya nak tengok chat bila orang jelas, suara dengar, faham apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah lah. Untuk diri saya itu pengalaman, itu pengajaran, itu pembelajaran untuk diri saya. Bila ada orang tak ni apa benda, kita jangan blame orang tu. Ada orang ni tak faham. So apa yang saya kena buat? Apa yang saya kena perhalusi? Apa yang saya kena kemaskan? Ini yang saya kena ni. So untuk memantapkan personel ni tadi, ada 3 benda, 3P, pembelajaran, pengajaran, pengalaman. Apa saja tuan-tuan? Apa saja? Tuan-tuan makan, tuan-tuan tidur, tuan-tuan jogging. Ada orang dia jogging, setiap petang dia jogging. Tapi jogging muka masam. Selisih orang tak bagi salam pun. Tak say hi pun. Tak say hello pun. Muka pun toya je, tahu tak toya, muka macam. Ni jogging ni. Tapi
Kalau macam tu jangan jogging tuan. Menyeksa diri. Macam orang nak kurus lah contohnya. Tak maaf lah dia ambil bahasa benda-benda contohan yang mudah. Saya tak adalah ni sebab saya pun dalam proses lagi ni nak nak kurangkan berat badan. Tapi saya nak bercerita pasal tu. Tapi janganlah katalah kita tak nak makan nasi. Tapi janganlah tak nak makan nasi, kita makan sayur. Tapi cara kita makan sayur pun sedih. Sedih. Tak guna tuan-tuan. Lebih baik kita makan nasi, hati kita gembira. Sebab kehidupan ni bukan fizikal saja. Kehidupan ni bukan tingkah laku je. Kehidupan ni pemikiran dan emosi. So kalau kita buat sesuatu benda, benda tu tak menyeronokkan kita, jangan buat tuan-tuan. Tapi kalau kita nak buat juga, kita kena belajar pengalaman, pengajaran dan juga pembelajaran. Contohnya, hujung minggu ni kawan kita ajak kita naik gunung. Seumur hidup kita usia 40 tahun kita tak pernah naik gunung. Mak bapak kita pun tak pernah bawa kita naik gunung. Baik gunung apa pun lah, gunung rendah, gunung sederhana, gunung tinggi, tak pernah buat. Tapi sebabkan kita tengok kawan-kawan kita naik gunung, kita pun nak cuba-cuba. Nak buat. Boleh? Buatlah. Tapi jangan sepanjang naik tu muka masam, muka sedih, tak seronok apa benda. Lepas ni jangan buat lagi. Sebab you bukan saja menyeksa diri you menyeksa kawan yang bawa tu juga. Teruk sangat ni, sedih sangat aku tengok muka kau ni. Kalau boleh lain kali jangan ikut dah lah. Parah ni aku takut. Kesian lah aku tengok kau terseksa betul. Jangan sampai tahap tu. Enjoy lah. Ambil pengalaman, ambil pengajaran, ambil pembelajaran. Apa yang you dapat? Kalau hiking ni tuan, banyak pengajaran dan pengalaman dan juga pembelajaran yang kita boleh dapat lah. Itu kalau tuan-tuan yang minat hiking. Kalau tuan-tuan tak minat hiking, tak apa, tak ada masalah. Apa saja yang tuan-tuan buat, pastikan tuan-tuan seronok. Kalau tuan-tuan, saya ni kalau boleh hiking saya tak pandai lah, cycling pun saya tak pandai. Saya suka buat kek. Boleh, buatlah kek untuk membentukkan diri yang positif. Tapi sambil buat kek, sambil tu sukalah, seronok. Janganlah sambil buat kek pun sedih. Merungut sana, merungut sini. Perkataan merungut ni, saya nak kongsi perkataan merungut ni. Sebab saya belajar perkataan merungut ni daripada seseorang. Beliau yang saya maksudkan, saya pernah berkongsi banyak lah. Beliau yang saya maksudkan adalah Profesor Colonel Datuk Dr. Haji. Penuh nama dia tu. Profesor Colonel Datuk Dr. Haji Kamarudin Kachar. Depan dia saja, sebelum nak sampai nama dia ni, 5 gelaran yang dia ada. Profesor Colonel Datuk Dr. Profesor Colonel Datuk Dr. Haji Kamarudin Kachar. Dan sekarang ni dia dah ada satu lagi gelaran. Dah almarhum lah. Kita sedekahkan. Al-Fatihah dibaca. Al-Fatihah dibaca untuk Profesor almarhum, Profesor Allahyarham, Profesor Colonel Datuk Dr. Haji Kamarudin Kachar. Saya berpeluang sepentas dengan dia semasa saya di Pejabat Usaha Kerajaan Negeri Sembilan dulu. Saya bertugas di Pejabat Sekretariat Kerajaan Negeri Sembilan, saya berada sepentas dengan dia. Saya tengok lontaran suaranya masih kuat, tenaga dia masih banyak, badan dia masih steady, slim, cantik tuan-tuan, dengan berbaju Melayu, bersongkok, bercerita tentang bangsa, agama, bahasa, cantik lah. Dan saya berpeluang tu, dan saya ambil kesempatan tu, saya tanya dengan dia. Saya tanya dengan dia nak panggil yang mana satu. Dia kata mana-mana pun boleh. Jadi saya panggil dia doktor. Sebab gelaran akademik ni mahal tuan. Datuk ni hari ni kita dapat okey lah. Tapi nak dapat PhD, nak dapat doktor ni hanya orang yang pernah dapat PhD doktor ni. Macam doktor uni kan, bekerja keras. Dia je tahu jatuh bangun susah senang, tangis tawa dia tu. So saya panggil dia doktor. Okey doktor, saya nak tanya satu benda. Apa petua doktor sehingga kini masih sustain, bersemangat dan sebagainya? Apa yang dia sebut? Dia kata satu je. Dalam hidup ni, dia orang Negeri Sembilan juga. Kebetulan dia orang Negeri Sembilan kan. Dia kata dalam hidup ni jangan banyak merungut. Kalau orang Negeri Sembilan kata merungut. Merungut. Bukan meragut kan, merungut. Kalau dalam istilah bahasa standard kita ni, merungut. Merungut ni jangan banyak komplain, jangan banyak mengomel, jangan banyak semua tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Contohnya macam kita tengah buat live ni kan, leceh lah buat live, aku suka kelas yang bila kita buat kelas yang ada nampak one to one, mana boleh buat live one to one ni kan, tengah covid ni kena jauh-jauh, jarak-jarak ni nanti apa benda. Bila kita buat jarak-jarak pula, macam mana jauh-jauh ni, jarak-jarak macam mana nak ni.
Dekat dalam hidup dia ni semua tak kena. Apa yang orang buat pada diri dia semua tak kena. So Allah yarham Profesor Kenal Datuk Dr. Haji Kamarudin Kacar pesan dekat saya, dan saya sampaikan pesanan ni kepada tuan-tuan perempuan yang menonton secara live ini, dan ilmu yang disampaikan tu manfaat tuan-tuan, maka ada bahagian untuk diri dia. Sebab dia sudah tiada lagi di muka bumi ni. So saya sampaikan pula ilmu yang disampaikan kepada saya. Tuan-tuan sampaikan pula ilmu ni. So ilmu yang bermanfaat akan mendapat keuntungan kita bila kita sudah tiada lagi di muka bumi ini. So pesan dia jangan banyak merungut. Komplain sana tak kena. Sejuk sikit tak boleh, panas sikit tak boleh, terang sangat tak boleh, gelap sangat tak boleh. Banyak sangat kita ni. Itu akan jadi masalah pada diri kita. So orang yang mempunyai personal yang bagus tuan-tuan, dia nak memantapkan personal dia, akhirnya dia akan melahirkan diri yang positif, dia cepat adjust diri dia. Dia cepat adjust diri dia. Contohnya masa COVID-19 itu, masa musim PKP ataupun peringkat awal, Perintah Kawalan Pergerakan di peringkat awal tu tak boleh keluar, hanya boleh seorang saja keluar pada rumah nak beli-beli barang ke apa ke sebagainya. So kalau kita masih lagi dalam keadaan tu merungut, kita susah, kita tak boleh itu, kita tak boleh ini, kan, apa yang terjadi pada diri kita akan menyukarkan diri kita sendiri. So bagi mereka yang cepat adjust, gunakan kesempatan tersebut untuk dapat kelebihan ruangan, so dia akan berjaya lah. Sebab tu masa PKP tu saya kata saya ni memang jenis macam tu kan. Saya punya personality extrovert, saya kena jumpa orang, saya kena bercakap dengan orang. Kalau saya tak jumpa orang, saya tak bercakap ni, saya tak berapa seronok. Balik pun saya akan bercerita dengan isteri saya akan tanya dengan anak saya akan bercakap dengan anak saya. Saya suka bercakap, memang saya punya aktiviti, mungkin hobi kot, bercakap. So bila COVID-19 ni, orang-orang macam saya ni ramai tau. Orang-orang macam saya ni bukan saya seorang je, ramai orang-orang macam saya ni. Sebab itulah mereka keluar buat live, masak pun dia live, tak apalah. Masuk pula masak-masak tak jadi pula kan, masuk pula dalam grup masak-masak tak jadi kan, seronok pula ketawa, memang ketawa. Saya sendiri dengan isteri pun ketawa. Ketawa kau-kau punya ketawa lah. Bila teruk sangat tu. Macam-macam macam-macam keadaan, tapi benda tu menyeronokkan, menyeronokkan. So tu cara dia. So alhamdulillah lah dia boleh adjust diri dia. Dan ada orang masa PKP hari tu tak boleh jual secara komersial ataupun direct selling, so dia buat secara online. Sebab mana yang tak boleh adjust diri dia masa peringkat awal tu, dia akan terus kaku lah. Sebab dalam pemikiran dia, dalam keadaan tingkah laku dia, dia hanya tahu berniaga ni mesti direct selling, mesti nampak orang, barang mesti ditolak, duit mesti diambil, disimpan, ucapkan terima kasih. Tapi mana yang dah advance, dah boleh buat dalam bentuk online, cepatlah. Sama juga macam hari tu, kita tak boleh nak berkorban kan. Orang Kelantan, orang Terengganu, saya difahamkan oleh kawan-kawan saya, alhamdulillah lah. Pakat ramai-ramai adik-beradik, sembelih, buat penyembelihan di rumah masing-masing. Seronok lah. Macam saya di Negeri Sembilan, tak dibenarkan, dilokitkan di beberapa bahagian-bahagian. So tapi kemudahan ataupun ibadah korban kita still boleh buat. Mudah je tuan-tuan. Secara online. Banyak hari tu. Just klik, bayar. Settle alhamdulillah. Dapat sijil, ada gambar, ada bukti yang kita telah menjalankan ibadah korban pada tahun itu. Kalau kita masih lagi tak adjust diri kita, tak settlekan diri kita, kita terus merungut, kita kata itu susah, ini susah, betul tak betul, so kita tak boleh keluar lah. Tak boleh keluar daripada keadaan. Tuan-tuan, saya dah sampai ke penghujung sesi. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan. Hari ini kita bercerita tentang pemantapan personal membentukkan diri positif. Pemantapan diri kita, individu perseorangan ni, dia membentuk cara fikir kita, emosi kita, tingkah laku kita dalam bentuk kendiri yang positif. Apa yang dimasukkan dengan kendiri ni tadi? Tu yang saya katakan tadi, Hall and Lindsay kata, konsep kendiri dua cara, tanggapan diri sendiri ataupun tanggapan diri kita kepada diri kita sendiri, dan juga proses yang menentukan tingkah laku kita kepada orang lain. Ini sangat penting. Alright? Penting. So percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat. Kita kena percaya pada diri kita, kemampuan diri kita.
Bukan kita nak jadi baik daripada orang lain, tuan-tuan. Bila membuat perbandingan, kita tak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain sebab kita bimbang perbandingan kita tu adalah dalam kelompok yang tidak setaraf dengan kita. Saya bagi satu contoh sebab benda ni berlaku. Saya tak ada niat nak mengata siapa-siapa tapi kita fikir sama-sama. Saya tak ada niat nak kata orang tu betul atau salah, tak ada. Niat saya nak bagi contoh supaya pencontohan kita ni, perbandingan kita ni, perbezaan kita ni, dia dapat menyebabkan hati kita rasa dihargai dan kita rasa puas. Apa benda dia, tuan-tuan? Contohnya bila sekarang ni tengah viral, tuan-tuan, TMJ sedang dalam proses menguruskan badan dia. Siapa TMJ? Tengku Mahkota Johor. Tengku Mahkota Johor sedang kuruskan badan dia. So ramailah follower saya tengok. Okay, good lah nak ikut. Tapi tuan-tuan kena faham, TMJ Tengku Mahkota Johor. Kita hanya rakyat biasa. So ada kekangan dekat situ. Memang betul lah. Alah, sama lah. Dia pun manusia, kita pun manusia. Betul. Tapi tuan-tuan kena faham. So kalau kita nak membandingkan diri kita, nak membezakan diri kita, biarlah agak-agak supaya pressure tu tak datang teruk pada diri kita. So orang kata man-man lah. Saya tak ada niat ni, tuan. Jangan salah faham lah. Nanti ada orang anggap, tengok dia petik nama TMJ. Bukan. Dan saya pun tak kata TMJ salah. Tak. Betul lah. Cara TMJ tu cara dia. Dan dia pun mengatakan bahawa dalam proses nak mengurangkan berat badan, dia kata 70 hingga 80% adalah berdasarkan pemakanan kita. So jagalah pemakanan kita. Kalau kita tak mampu nak jaga pemakanan kita, so tak boleh lah ikut siapa pun tak mampu. Baru-baru ni pun ada statement daripada seorang penggalak usahawan ataupun seorang motivator. Motivator. Dia kata, buat apa berniaga kalau dah sebulan, setahun, 1 juta, 5 juta pun tak ada keuntungan. So kalau kita pandang daripada sudut yang baik, kita akan dapat yang baik. Kalau kita pandang daripada sudut yang negatif, kita akan dapat negatif. So sebab tu adalah penting untuk kita memandang sesuatu benda itu daripada sudut positif. Tuan-tuan kena faham, motivator yang menyampaikan hasrat ataupun menulis benda itu dengan niat untuk membangunkan diri kita, membangunkan orang lain. Supaya kalau nak berniaga ni, biar buat sungguh-sungguh. Jangan buat main-main. Kalau setakat nak buat main-main, baik jangan berniaga. Itu pada dia punya pandangan. Pada pandangan kita pula, so kita pun ada pandangan. Betul, pandangan kita pun betul. Tapi jangan kita tengok daripada satu sudut. Sudut ini pelbagai. Dia bercakap, menulis atas kapasiti dia sebagai seorang motivator untuk bangunkan orang, untuk bangkitkan orang. Itu atas kapasiti dia. Dan kita pula melihat, membaca atas kapasiti kita. Memang betul ada orang selesa meniaga nasi lemak hanya depan mata, depan rumah kan. Tak untung pun berjuta-juta. Untung mungkin beratus-ratus. Kadang-kadang mungkin tak sampai ratus, puluh-puluh je. Tapi dia seronok, tapi dia bahagia. Depan mata dia. Dia boleh hantar anak dia pergi sekolah. Dia boleh bekalkan anak dia nasi lemak pergi sekolah. Dia boleh nampak anak dia balik sekolah. Dia boleh nampak anak dia pergi sekolah. Dia boleh bagi sedekah kepada orang lain. Itu daripada sudut pandangan dia. So tak salah pun. Tak apalah dia tak nak untung 1 juta, 5 juta, berjuta-juta pun tak apa. Tapi dia bahagia. Kan? Dia bahagia. Itu yang perkara yang sangat penting. Okey? So kita bincangkan pemantapan personal, pemantapan individu diri kita untuk membentuk diri yang positif. Tadi kita sentuh pasal pemikiran, emosi, tingkah laku. Jangan risau kepada tingkah laku. Fokus kepada pemikiran, fokus pada emosi. InsyaAllah tingkah laku kita akan bergerak seiring dengan apa yang kita fikir, apa yang kita rasa. Dan kita kena yakin dan percaya bahawa apa yang kita fikir, apa yang kita rasa tak sama macam orang lain. Tuan-tuan, ada beza bila tuan-tuan pergi kelas motivator ataupun kelas motivasi dengan kelas psikologi. Macam tuan-tuan bila bercakap dengan kaunselor, bercakap dengan saya, kita akan gunakan kelebihan dan kekurangan tuan-tuan sebagai laluan untuk tuan-tuan pergi lebih jauh ke hadapan. Tapi kalau bercakap dengan motivator, dia tak nak dengar yang lemah. Sebab lemah itu alasan. Lemah itu menyusahkan. Lemah itu tidak mendatangkan keuntungan. Lemah itu merugikan. Itu motivator. Sebab dia nak
Dia kata, kenapa you nak fokus kepada kelemahan? You ada kelebihan. You boleh jadi orang baik. You boleh jadi orang kaya. Tak nak ke jadi orang kaya? Kalau hari ni kita berniaga, besok kita dapat RM1,000. Tak nak ke kita? Itu orang motivator, tuan. Saya pun boleh jadi motivator juga. Tapi saya lebih mirip kepada psikologi dan kaunseling. So kita akan duduk, jumpa klien, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Kita nak bila dia memilih satu-satu laluan, dia bahagia dengan laluan yang dia pilih. Contoh orang nak berniaga dekat pasar malam, tak apalah, asalkan dia bahagia. Kenapa kita sakit hati, tuan? Berapa lama tuan nak berniaga di pasar malam ni? Tak ingin ke tuan ada rumah besar? Tak ingin ke tuan ada kereta besar? Tak ingin. Sudah pasti dia teringin. Tetapi kalau itu menyebabkan dia bahagia, berniaga di pasar malam tu menyebabkan dia bahagia, takkan kita nak salahkan dia. Kita janganlah marah dia. Dia pun ada pilihan dia tertentu. Kita boleh mencadangkan dia. Tuan, saya ada cadangan. Selain daripada berniaga pasar malam ni, ini cadangan-cadangan saya. Selain daripada keuntungan itu, tuan akan dapat. Berapa keuntungan tuan sehari? Kalau tuan-tuan berniaga macam style saya berniaga ni, tuan-tuan akan dapat lebih 3-4 kali ganda daripada ni. Nak tak tuan-tuan? Kalau dia kata nak, alhamdulillah lah. So kita bawa lah dia, bantulah dia. Tapi kalau dia tak nak, jangan. Apalah tuan, rugi itu, ini apa benda tuan ni. Melepaskan peluang apa benda. Jangan macam tu. Dia tak kacau hidup kita pun. Dia pun berniaga dengan hasil titik peluh dia sendiri. Memanglah bersusah, berpanas. Kalau semua orang nak berniaga online, siapa pula nak berniaga pasar malam? Kalau semua orang nak berniaga pasar malam, siapa pula nak berniaga online? So orang berniaga online ada dia punya sasaran. Orang berniaga pasar malam ada dia punya sasaran. Saya bagi contoh perniagaan ni dalam konteks pemantapan personal supaya dia membentuk diri kita yang positif. So tuan-tuan perempuan kaitkan dengan hari-hari tuan-tuan bekerja. So kalau kita seorang kerani, kita jadi seorang kerani yang personalnya mantap dan kendirinya positif. Ini objektif kita hari ni. Kalau kita seorang ketua kerani, kita adalah seorang chief clerk, CC, yang mempunyai personal yang mantap dan kendiri yang positif. Kalau kita seorang pegawai kebajikan masyarakat, kita adalah pegawai kebajikan masyarakat yang mempunyai personal yang mantap dan juga kendiri yang positif. Kalau kita seorang bos, kita seorang pemimpin, kita jadi seorang pemimpin yang mempunyai personal yang mantap dan juga mempunyai kendiri yang positif. Kalau kita jadi anak buah, ataupun kita ni jadi orang bawahan, kita jadi seorang orang bawahan, anak buah yang mempunyai personal yang positif, mantap dan juga mempunyai kendiri yang positif. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita jadi seorang ayah yang mempunyai personal yang mantap dan juga kendiri yang positif. Begitu juga kalau kita menjadi seorang ibu, kita menjadi seorang ibu yang mempunyai personal yang mantap dan juga kendiri yang positif. Ini yang kita nak capai pada hari ini. Live kita hari ini itulah dia. So macam mana nak capai personal yang mantap? Mendapatkan ilmu, bertanya pada orang lain, belajar, cari pengalaman, duduk di tempat. Contohnya dalam JKM. Kalau tuan-tuan nak mantapkan personal tuan-tuan dalam ruang lingkup JKM. Dah 10 tahun tuan-tuan duduk buat di bahagian OKU contohnya. So berpindahlah mungkin ke bahagian kanak-kanak pula. So nanti kita akan mahir dekat bahagian kanak-kanak. Lepas tu pindah pula ke bahagian akta dan sebagainya, bahagian-bahagian yang lain. Saya pun tak berapa mahir dalam JKM juga. Tapi ada bahagian kanak-kanak, ada OKU, ada warga emas. So bahagian-bahagian tu mendatangkan pengalaman, pengajaran dan juga pembelajaran yang berbeza. Pengalaman, pembelajaran dan juga pengajaran yang berbeza. So ini yang kita nak kena cari. So mantapkan personal kita. Kalau kita sebagai seorang ayah pun, kalau anak pertama kita dengan anak yang kelima, keenam dan sebagainya, takkanlah pendekatan kita, approach kita, ilmu kita masih ilmu yang sama. So anak pertama dulu mungkin kita kekurangan sebab ilmu keibuapan kita kurang. So bila dah nak masuk anak yang kedua, kita dah ada improvement. Personal kita makin mantap. Lepas tu anak ketiga makin mantap lagi. Yang keempat makin mantap lagi. Sebab apa? Sebab dengan tujuan untuk memperbaiki personal kita supaya kita melahirkan diri kita kendiri yang positif. Ini yang sangat kita harap dan sangat kita tuntutlah. Okey. So selain daripada tu tuan-tuan, saya nak berkongsi juga beberapa kata-kata hikmah ataupun kata-kata motivasi yang boleh
yang boleh menggalakkan kita untuk terus memperbaiki personal kita, membaiki personal kita. Sebab saya pada diri saya sendiri, saya meletakkan satu benda yang tuan-tuan, kita ni manusia biasa, mood kita ada swing, motivasi kita ada turun jatuh naik dan sebagainya. So bila kita jatuh, kita kena tahu yang bahawa kita sedang jatuh, bagaimana kita nak naik balik. Ah, Macam-macam kaedah cara orang lakukan. Salah satu cara dia tuan-tuan, cuba tuan-tuan baca kata-kata motivasi, kata-kata hikmah, hadis-hadis Nabi, kata-kata firman-firman Allah, supaya dia memberi semangat kepada diri kita. Saya nak kongsi satu video yang saya sendiri bila saya down. Bila saya down. Saya pun manusia biasa tuan. Jangan tuan-tuan kata pegawai psikologi, kaunselor ni tak boleh marah, tak boleh ada masalah hati dan perasaan. Saya pun manusia biasa. Ada waktu-waktunya saya jatuh, ada waktu-waktunya saya bangun, ada waktu-waktunya saya ni. Contoh bila saya berkongsi dengan tuan-tuan ni, saya mestilah nak bangun. Saya mestilah nak bersemangat sebab saya nak jadikan tuan-tuan lebih baik daripada hari demi hari, lebih baik daripada saya. Kalau saya pun cerita pun pasal memantapkan personality ataupun memantapkan personal ni macam sedih je, letih je, macam mana tuan-tuan nak rasa semangat kan? So bila saya down, saya cari satu video. Video ni nama dia La Tahzan. La Tahzan ni adalah perkongsian daripada Dr. Mazhar, Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. La Tahzan. Cubalah cari dalam YouTube, daripada tengok benda-benda merapu, benda-benda tak senonoh, tengok cerita sajat lah, cerita pasal apa benda yang tak ni, view dia makin lama makin tinggi tuan-tuan, share dia makin lama makin banyak. Tapi kita membenci. Nanti saya akan cerita di ujung nanti. Kalau boleh jangan kongsi lah benda-benda yang tak baik ni, jangan kongsi. Kongsi yang baik-baik. La Tahzan ni video cari je, ada Dr. Asri menceritakan. Kadang-kadang kita rasa kita ni paling susah, rupanya ada orang lebih susah daripada kita. Itu cara kita bagaimana kita nak bersyukur dalam kehidupan kita. Alright, so antara kata-kata yang mungkin tuan-tuan boleh simpan. Penghalang terbesar untuk diri kita berubah adalah alasan-alasan yang kita sendiri sengaja timbulkan. So penghalang terbesar. Jangan kata saya ni susah nak berubah sebab orang tu tak sokong saya, orang ni tak bagi kerjasama, orang ni tak nak. Tak ada. Sebenarnya alasan yang terbesar, penghalang yang terbesar adalah kepada kita untuk berubah ni adalah alasan-alasan yang kita sendiri timbulkan. Contohnya macam katalah benda mudahnya, daripada badan besar kita nak kecilkan badan kita. Alasan yang paling terbesar, penghalang yang paling terbesar adalah alasan-alasan yang kita bagi. Oh tak boleh, aku mana tahan, aku tak boleh, aku tak tu, aku tak ni, aku tak. Itulah penghalang yang terbesar. So kena ubahlah, buang alasan-alasan tu. Jadikan dia sebagai satu momentum untuk kita bangun. Tidak perlu sibuk untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Lebih baik berusaha untuk merubah diri kita agar lebih baik daripada sebelumnya. Ini saya dah sentuh dah tadi. Kata-kata punjangga ada sebut, tidak perlu sibuk untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Ada yang lebih perlu adalah lebih baik berusaha untuk merubah diri kita agar kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang seterusnya, orang yang berjaya percaya kepada dirinya sendiri, bahkan ketika orang lain tidak mempercayainya. Ni orang yang berjaya, orang yang nak adakan diri yang positif, orang yang nak mempunyai tanggapan yang baik kepada diri dia sendiri, orang yang nak mempunyai persepsi yang baik kepada diri dia sendiri adalah dia percaya kepada dirinya sendiri. Walaupun pada ketika orang lain tak percaya pada diri dia. Apa-apa sajalah. Contoh kalau tuan-tuan cabar diri tuan-tuan untuk menjadi pengacara majlis, contoh ni kan. So peringkat pertama mungkin ada kekurangan, kedua kekurangan, tapi dia makin lama makin baiklah, makin lama makin baiklah. Macam saya katakan tadi, saya pun ada masalah nak buat live ni kan. Tengok muka sendiri, tak tengok muka orang faham ke tak, orang tahu ke tak, orang ketawa tak saya buat lawak ke, sampai ke tak apa yang saya nak sampaikan ni. Itu antara cabaran. Tapi saya perbaiki diri demi hari demi hari demi hari. Okay? So jangan kisah pasal orang lain sebab orang lain belum tentu kisah pasal kita. Ketika kita sakit dan juga semasa kita susah, belum tentu ada orang nak tolong kita. So jangan kisah pasal orang lain. Tolong kisah pasal diri kita sendiri. Okay? So saya ingat itu saja perkongsian saya tuan-tuan. Mungkin ada persoalan, kalau ada kita tengok dekat chat sekejap. Sekejap. Okay.
Okay, Haji, saya boleh bantu Haji. Alright, Haji Muin pun ada tak dapat nak tolong. Terima kasih Tuan Haji. Apa ni? Terbaik. Okey, sekiranya boleh tanya kat sini. Okey, alright. So ada satu persoalan daripada Puan Irmawati Muhammad Sakri. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apakah cara atau kaedah untuk menangani klien-klien yang mempercayai berita-berita yang tidak sahih? Contohnya kes viral mengenai bantuan JKM, soalan daripada peserta khusus JKM Bacuk. Okey, baik. Kita pergi yang tu dulu So bagaimana nak mengatasi? Tuan-tuan, kita kena berlapang dada bahawa apa yang kita rasa, apa yang kita fikir tak sama macam apa yang mereka rasa, fikir dan tahu. Saya bagi satu contoh tuan-tuan, cuba tuan-tuan kaitkan dengan klien yang tuan-tuan dapat ni. Masa saya bertugas di Tanah Suci, kebanyakan jemaah haji dia akan bertanya dengan orang-orang yang pernah pergi haji. Dan saya yakin dan percaya tujuan dia bertanya tu untuk dapatkan maklumat yang baik lah, maklumat yang betul. Sebab bila dia dapat maklumat yang baik, maklumat yang betul, jadi mudah untuk dia melakukan ibadah dia semasa di Tanah Suci. Tapi apa yang berlaku, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa yang kita mahu, maklumat yang kita masuk dalam telinga kita ni berbeza dengan orang lain. Ada setengah orang bila dah sampai ke Tanah Suci disebabkan ditakut-takutkan, dimomok-momokkan dengan cerita-cerita yang menakutkan. Bila dia sampai ke Tanah Suci, akhirnya cerita-cerita itu telah mengganggu mereka untuk beribadah. Ini kes real masa saya di Tanah Suci. Saya berhadapan sendiri, ada di antara jemaah haji menung, takut, gusar, risau tentang dosa-dosa yang dia orang nak bawa ni ke Tanah Suci ni kat sana. Tuan-tuan, bila cerita pasal haji ni, tak ada orang yang pergi ke Tanah Suci ni suci bersih. Tujuan kita pergi ke rumah Allah ni untuk dapat keredaan, untuk mendapatkan pengampunan, untuk menjadikan kita jadi manusia yang lebih baik. So dalam konteks tu tuan-tuan, apa yang kita boleh buat, kita kena tegangkan balik kepada mereka. Dan dalam kes viral ni tuan-tuan, so sama juga sebenarnya. Banduan saya pun ada tanya dengan saya. Banduan saya ada tanya, macam mana dia ni nak melakukan kebaikan bila kejahatan dekat luar sana makin lama makin banyak. Nak melawan kejahatan ni memang satu benda yang susah. Bukan susah apa, sebab kejahatan ni dia dibayangi oleh syaitan dan iblis. Dan iblis ni dia dah berjanji dengan Allah, dia akan menyesatkan umat Adam ataupun hamba-hamba Allah ni hingga ke hari kiamat. Tak boleh nak buat apa dah. Memang itu perjanjian MOU antara syaitan dengan Allah, kan? Dia akan menyesatkan umat Adam ni, umat Nabi Muhammad ni ataupun hamba Allah ni hingga hari kiamat. So selagi ada ruang, ada peluang, dia akan terus menyesatkan. Itu dia punya SKT, dia punya KPI. Iblis ni, syaitan ni. So apa yang kita boleh buat, kita datangkan kebaikan. Okey? Contohnya ada viral tentang benda yang tak betul. So pegawai-pegawai kebajikan masyarakat, pegawai-pegawai psikologi, pegawai-pegawai yang lain kena bergabung. Keluarkan berita-berita yang betul, berita-berita yang sahih, benda yang baik-baik, cerita yang baik-baik kena sampaikan dekat dia orang. Kalau tak mampu kita seorang, kita kena gunakan ejen kita, duta-duta kita. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sebut pasal JKM ni, duta yang paling dekat dengan tuan-tuan adalah pemimpin-pemimpin masyarakat. Imam, ketua kampung, orang Kelantan kita panggil apa? Tok, orang jajahan tu kan. Orang-orang tu adalah ejen dan duta-duta kita. Guru-guru, ibu bapa, gunakanlah ejen-ejen tu. Kalau kita nak sentuh satu persatu nanti, bagaimana kaedah dia, panjanglah. Tapi salah satu kaedah cara untuk menanganinya tu adalah berkaitan dengan itulah. Perkemaskan dari segi kita punya bahan-bahan pula. Nak bagi dia orang ni celik akal. Okay? Alright. JKM Bacuk dah sebut 3. Okay, buat tersenyum. Macam mana kita nak istiqamah dalam satu-satu perkara. Okay, ni ada soalan daripada putera Muhammad Zulfikar. Macam mana nak istiqamah. Tuan-tuan, memang tak dinafikan. Salah satu perkara yang sukar dalam kehidupan kita ni, sesuatu perkara yang sukar dalam kehidupan kita ni adalah konsisten, istiqamah.
Mungkin kita boleh berubah tapi kita nak konsisten tu memang susah. Sama juga banduan yang kat luar sana pun bila dia keluar ke daripada tembok penjara pun, antara cabaran mereka adalah bagaimana nak mengekalkan kepulihan mereka. Kita pun sama juga, tak lari daripada perkara-perkara tu. Kalau saya tanya bagaimana nak istiqamah ni, banyak faktor lah. Antara tadi saya kata tengok benda-benda yang baik, duduk dalam kelompok orang yang baik-baik. Sebab bila kita duduk, contohnya bila kita yalah, minta maaf sebab saya bagi contoh yang mudah ni, bila kita nak kurus contohnya kan, kita badan kita besar nak kurus, kita kena duduk dengan kalangan orang yang kurus lah. Kalau kita duduk dalam kalangan orang yang berbadan besar juga, tendensi kita untuk berubah dan terus kekal istiqamah tu susah lah sikit, memang susah lah. Sebab environment dia tak mempengaruhi diri kita. Sama juga kalau kita nak jadi orang yang kaya-kaya, nak jadi orang yang pandai-pandai, macam contoh kita nak belajar, sambung belajar, buat PhD contohnya, kena kawan dengan Dr. Yuni, kawan dengan orang yang ada PhD, baru kita ada galakan, ada istiqamah maintain. Kalau kita ada degree, kita kawan dengan budak SPM, jangan salah faham, ini saya bimbang, bukan saya kata orang SPM tu low class, tak, saya bila sebut pasal nak sustain, nak konsisten, nak istiqamah ni, bila kita nak terus kekalkan kita punya pembelajaran tu, so kita kena kawan dengan orang yang level kita, orang yang lebih tinggi pada kita, bukan tak boleh berkawan dengan orang bawah, jangan salah faham tuan-tuan bukan tak boleh, sebab hidup nampak orang susah, padan muka dia, bau puas hati aku, dia memang hati dia memang ada perasaan macam tu, memang wujud manusia ni, memang wujud, memang macam tu, memang wujud manusia ni dalam dunia ni. Cuma mari kita sama-sama berdoa, mengambil semangat 1442 Hijrah ni supaya kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Biarlah hati kita ni bila tengok orang senang, kita rasa senang, bila tengok orang susah, kita rasa susah dan kita nak bantu. Jangan kita ada niat, jangan kita ada hati bila kita susah ataupun kita susah, kita tengok orang lain senang, kita susah hati, bila kita tengok orang senang, kita susah hati. So sama-sama kita perbaiki. Saya nak mengajak ke tuan-tuan untuk subscribe saya punya channel YouTube saya, Kaunselor Neraka Dunia. Lepas tu saya juga, kalau tuan-tuan yang berminat nak berkawan dengan saya, tuan-tuan boleh cari saya di Facebook Izu Ghazali, ataupun di laman FB saya Izzuddin Ghazali Kaunselor. InsyaAllah tuan-tuan akan berjumpa. Kalau tuan-tuan nak cari tuan-tuan pemain IG, tuan-tuan boleh cari Izzuddin Ghazali. InsyaAllah, sebab saya akan berkongsi, sebab saya punya ruangan channel saya sendiri, saya akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nur Azman Ahmad dan juga saudara Samsul Debat dalam live channel saya ataupun live channel kami, counselling klinik keluarga bahagia, klinik keluarga bahagia. So kalau boleh kita berkongsi, dan saya pun ada satu channel berkongsi dengan yang berbahagia Datuk Dr. Ahsan Ali dalam channel Husnul Khotimah, dalam usaha menubuhkan kompleks Anjung Husnul Khotimah di Sungai Lui Hulu Langat. Jadi kalau tuan-tuan dapat bersama-sama, alhamdulillah seronoknya kita untuk membangunkan ummah. Jadi itu saja, saya minta ampun, minta maaf sepanjang perkongsian saya dengan tuan-tuan. Ada kekurangan, ada kelemahan, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuni, pada tim JKM Negeri Kelantan kerana yang memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi ilmu yang sebut sedikit ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian yang telah diberikan kepada pegawai-pegawai kita dan juga kaki tangan JKM melalui program online ni. Jadi banyak yang kita dapat macam banyak yang kami dapat macam tadi perkongsian tentang 3P, iaitu pengajaran, pengalaman dan juga pembelajaran. Sebenarnya ketiga elemen tu kalau kita blend betul-betul, sebenarnya secara tak langsung akan memantapkan diri kita. Sebab sehari-hari kita akan ada pengalaman yang kita dapat, hari-hari pasti akan ada pembelajaran baru yang kita dapat dan pengajaran yang kita dapat daripada apa yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah Jadi di sini ada juga yang komen pendekatan baru 3P, adaptasi dalam rutin dan kerja serta kehidupan seharian. Betul lah. Setiap apa yang kita, macam yang saya kata tadi, 3P ni sebenarnya mengajar kita untuk membina diri kita, macam 3 benda tadi, dan secara tak langsung memantapkan diri kita lah, kendiri kita sendiri.
terutamanya dalam konteks kita bekerja di JKM ni. Macam kami di JKM ni, Tu Haji, orang kata kumpulan sasar, 10 kumpulan sasar. Ya, daripada kanak-kanak sehinggalah orang kata warga emas, ya. Jadi setiap hari tu benda baru yang kami belajar. Setiap hari datang kes baru, benda baru yang kita belajar, ya. Jadi adaptasi diri itu perlu ada, ya. Saya harap para peserta mendapat sesuatu ya dalam perkongsian Tuan Haji pada hari ini. Ya, kalau kita tengok view tadi dalam 40 lebih, sebenarnya Haji, Tuan Haji, peserta kita ni dia buat live, dia buka dia tonton di pejabat masing-masing ya dalam bilik mesyuarat. Ya, mereka buka projektor, buka Facebook tu dalam bilik mesyuarat. So dia orang tengok ramai-ramai lah. Jadi peserta kita ramai pada hari ni dan kita tengok komen tu dalam 1 lebih. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya berterima kasih kepada semua, terutamanya Tuan Haji. InsyaAllah kita akan bekerjasama lagi sebab banyak lagi program-program yang saya akan aturkan untuk kumpulan sasar JKM dan juga kaki tangan JKM Negeri Kelantan, insyaAllah. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua mendapat manfaat yang baik, insyaAllah Tuan Haji. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.